Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun, fasal ke-16, faslun fi talabir rizqi was-sa'i ilaihi. Fasal pada menyatakan mengenai mencari rezeki dan usaha untuk mendapatkan rezeki. Wal takun ayyuhal murid حسن الظن بربك أنه يعينك ويكفيك ويحفظك ويقيك ولا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من الخلق فإنه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه عند ظن عبده به وأخرج من قلبك خوف الفقر وتوقع الحاجة إلى الناس ولتكن أيها المريد. Dan jadilah engkau, wahai murid, hasanadh dhanni bi rabbik, seorang yang berbaik sangka dengan Tuhanmu. Annahu yu'inuka wa yakfika, sesungguhnya dia sentiasa menolongmu dan mencukupkanmu dan menjagamu, wa yaqika, dan melindungimu. Wala yakiluka ila nafsika, dan dia tidak mewakilkan kamu kepada dirimu. Maksudnya Allah yang akan menjalankan sesuatu pekerjaan tersebut. Bukan Allah wakilkan kamu dan Allah membiarkan, tidak. Wala ila ahadin minal khalqi, dan dia tidak mewakilkan seorang pun daripada makhluk juga untuk bertugas bagimu. Fa innahu subhanahu qad akhbara an nafsihi annahu 'inda dhanni 'abdihi bih, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan tentang dirinya bahawasanya dia di sisi sangkaan hambanya kepadanya. Ana 'inda dhanni 'abdihi bih, maknanya kalau hamba berbaik sangka dengan Allah, maka Allah akan memberikan dengan sangkaan tersebut. Wa akhrij min qalbika khaufal faqri, dan hendaklah engkau keluarkan dari hatimu akan rasa takut menjadi fakir atau miskin. Wa tawaqqu'il hajati ila nas, dan engkau berharap akan manusia, akan hajat keperluanmu kepada manusia. Tamam. Baik. Baca yang seterusnya. Kita tengok apa yang dimaksudkan oleh al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wahdhar kullal hadari min al-ihtimami bi amri rizqi wa kun wathiqan bi wa'di rabbika wa takaffulihi bik. Berwaspadalah engkau dengan sebenar-benar waspada dari memberi perhatian di dalam urusan rezeki. Dan engkau jadilah orang yang siqah, yakni percaya dengan janji Tuhanmu dan jaminannya kepadamu. Haitsu yaqulu ta'ala وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada suatu pun makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan kesemuanya rezekinya ditanggung oleh Allah. وَأَنْتَ مِنْ جُمْلَةِ الدَّوَابِ, kamu termasuk daripada makhluk yang melata tersebut. Walaupun dawab pada segi istilah uruf, maksudnya kembali kepada binatang yang berkaki empat. Tapi di sini maknanya umum. Kamu termasuk yang melata di muka bumi. Fashtaghil bima talaba minka minal amali lahu, maka sibukkan dirimu dengan apa yang dituntut daripadamu dari beramal untuknya, yakni Allah. Fashtaghil bima talaba minka minal amali lahu amma dhamina laka minal rizqi, berbanding dengan engkau menyibukkan terhadap sesuatu yang telah dijamin kepadamu, iaitu rezeki. Fa inna maulaka la yansaka, karena sesungguhnya Allah, yakni Tuhanmu, tidak akan melupakanmu. Wa qad akhbaraka anna rizqaka indahu wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadati, dan Allah telah memaklumkan bahawa rezekinya di sisinya, rezeki kamu itu di sisinya, dan Allah mengarahkan, yakni dia mengarahkan untuk kita, menuntutnya dengan melakukan ibadah. Jadi di sini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala
ingin meletakkan himmah murid tersebut, tidak memalingkan mereka selain daripada Allah, dan tidak menyibukkan diri mereka dengan sesuatu yang telah dengan perkara yang dijamin kepada mereka. Satu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu menyebutkan hikam beliau, ijtihaduka fi ma dhamina lak. Ijtihad kamu, berusaha sungguh-sungguh kamu dengan perkara yang telah dijamin kepada kamu, dan kamu tidak berusaha dengan perkara yang tidak dijamin kepada kamu, yang dituntut kepada kamu. Yang disuruh kita untuk berusaha adalah dengan ibadah, dengan amal. Manakala rezeki telah dijamin oleh Allah walaupun tidak disebutkan dengan usaha. Maksudnya Allah Ta'ala telah menjamin dengan perkara tersebut. Jadi ini satu peringkat lagi kepada para murid, orang yang murid ilallah. Ini khususnya kepada siapa ni? Kepada yang tidak ada syughul, yang tidak ada tanggungjawab dengan seseorang. Jadi ini murid yang tidak mempunyai tanggungan, maksudnya. Ini yang seperti disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir, dan para ulama yang lain ketika mensyarahkan tentang urusan rezeki ini, khusus kepada murid yang tidak ada tanggungan, yang bersendirian, maka hal keadaan mereka adalah sepatutnya begini. Bukannya menyibukkan diri mereka dengan urusan rezeki dan akhirnya mereka meninggalkan jalan yang sepatutnya mereka ikuti. Berbeza dengan yang mempunyai tanggungan, isteri, anak-anak dan seumpamanya, maka mereka perlu untuk meraihkan yang paling lemah di dalam keluarga tersebut, dalam tanggungan mereka tadi. Jadi dicari rezeki untuk apa? Untuk menyempurnakan hak yang di bawah tanggungannya. Tamam? Tapi kalau yang tidak ada tanggungan, maka ini jalan yang sepatutnya. Kalau dia melalui jalan sebagai muridin, maka dia hendaklah berbaik sangka dengan Allah dan berpada dengan urusan rezeki tadi diserahkan kepada Allah. Allah yang akan mengaturkan segala-galanya. Tamam? Tanpa perlu dia berusaha. Tak perlu dia cari kerja. Kalau ikut jalan yang sebegini. Wahzar kullal hadar min al-ihtimami amri rizqi. Jelas sebut. Dan yang kena dhabit di tepi ataupun yang kita kena ingat betul-betul, ini kepada siapa? Kepada yang tidak punya tanggungan. Yang punya tanggungan kalau buat macam ni, dia menzalimi tanggungannya. Ini orang yang tidak faham sebenarnya dengan jalan apa ni, ahlullah. Kamu punya isteri, kamu punya anak-anak, kemudian kamu biarkan mereka, kamu tak kerja. Kemudian kamu kata tak, kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imanmu tak sama. Kamu mungkin berasa begitu, tapi isteri dan anak-anakmu tidak sama keadaan dia seperti mana kamu. Jadi tak boleh kita melihat hal di bawah tanggungan kita tadi dengan halnya kita. Tak boleh, tak kena. Ini kalau kita bersendirian, atau kita sebagai santri waktu ni, jangan disibukkan dengan urusan tersebut, karena Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu jelas. Semuanya telah dicatat oleh Allah. Dan kemudian apa yang Imam Haddad sebut, fashtaghil bima talaba minka. Istighallah kamu dengan yang dituntut kepadamu, iaitu apa dia? Al-amal. Amma dhamina lak. Daripada kamu bersibuk dengan perkara yang telah dijamin. Yang dijamin rezeki. Rezeki telah dijamin oleh Allah, walau kita tak beramal. Walau kita tidak bekerja sekalipun. Tamam? Telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada banyak ataupun sedikit. Tamam? Dia kata, ya Allah Ta'ala catat, tapi kita kena usaha, Ustaz. Kena pergi cari kerja lah. Ya, itu makamnya dia. Makamnya orang tu cari kerja. Cari kerja dia dengan buat kerja seperti mana orang lain buat. Dan ini makamnya lain. Makamnya makam seorang yang salik ilallah. Dia nak kena wirid, nak kena zikir, nak kena perbaiki jiwa peribadi dia. Dia kena mengaji dan seumpamanya. Macam dia nak kerja waktu tu. Kelah dengan gurunya, kemudian nak kena pergi motong pula lepas tu. Dan itu akan menyebabkan dia jadi menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bukan tujuannya pada waktu itu. Dan dia telah meletakkan keadaan dirinya pada kedudukan orang yang tajrid, pergi kepada maqamul asbab. Maka ni dia telah berpindah keadaan tadi dengan keadaan tidak beradab kepada Allah.
adabnya dia dengan Allah pada waktu itu sebagai murid adalah dia berada di maqam tajrid. Dan dia kena serah kepada Allah Ta'ala. Karena dia berada di maqam tersebut. Tapi kalau kata dia berada di maqam asbab, tiba-tiba nak jadi maqam tajrid, ini tertipu. Tertipu dengan nafsu dia yang halus. Kalau nak jadi wali juga. Dan dia terlupa kata di maqam asbab juga boleh jadi wali. Di wali, di maqam asbab boleh jadi wali. Kerja dan sebagainya. Jadi berkahwin, permulaan perkahwinan dengan isteri kita dan kemudian ada anak-anak, maka bertambah lagi tanggungjawab dia pada waktu tersebut. Dan dia telah berpindah ke maqamul asbab. Kecuali isteri dan anak-anaknya semua maqam tajrid. Semua untuk wali semua. Tak apa. Jadi kalau kata ikut dalam hukum syarak, maka wajib bagi suami untuk nafkahkan isterinya. Dengan pakaian, dengan makanan, dengan tempat tinggal. Semuanya kepada isterinya. Maka waktu itu dia jadi maqam al-asbab. Jadi orang yang di maqam asbab, yang Allah Ta'ala telah tetapkan dia di maqam asbab, buat apa? Sebab dia berkahwin. Jadi kalau dia dah kahwin dah, maksud dia tahu dah, dia dah pindah dah ke maqam asbab. Dah masuk ke maqam asbab untuk dia raikan tanggungan dia pada waktu tersebut. Jadi dia kena buat apa? Kena cari benda yang boleh untuk menyebabkan mereka tidak menyibukkan dirinya daripada Allah. Jangan sampai isterinya jadi biadab, anak-anaknya jadi liar dan seumpamanya, kerana dia tidak memberikan yang secukupnya, dan akhirnya dia akan sibuk pula fikiran dia dengan isteri dia pada waktu itu. Kalau tak kahwin lagi, qum haitsu aqamaka Allahu fi. Duduk berdiri di tempat yang telah Allah Ta'ala tetapkan kamu di situ. Jadi apa dia? Masih muda, masa kena mengaji lagi. Mengaji pada waktu itu. Mengaji. Kemudian banyakkan zikrullah, menghafal dan sentiasa bermuhasabah, bermusyaratah dan seumpamanya, agar kita menaiki kepada peringkat yang seterusnya. Ini maksud Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian faqala ta'ala fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, oleh itu carilah rezeki di sisi Allah. Wa'buduhu washkuru lah, dan sembahlah dia dan serta syukurlah kepadanya. Jadi wabtaghu 'indallahi ar-rizqa. Dia nak minta rezeki kat siapa sebenarnya? Tak ada orang dia kata nak minta rezeki, kita pergi kat buka getah tu lah. Motonglah getah tu. Keluar duit nanti, bagi rezeki. Dia masih nampak kepada asbab. Dia terlupa dengan Rabbul Asbab. Jadi maqamul sarik ila Allah, patutnya mereka menumpukan kepada Rabbul Asbab, bukan kepada sebab. Tuhan yang memberi sebab tadi. Itu maksudnya. Tamam? Jadi contoh paling senang Kiai Soleh Darat bagi santri ya. Orang yang di maqam nak bagi tahu kata maqam tajrid ni yang paling sesuai kali adalah santri, penuntut ilmu. Ni maqam tajrid yang paling besar ni. Jadi sebab tu penuntut ilmu ketika mereka menyibukkan diri mereka dengan sesuatu yang lain daripada ilmu pada ketika tersebut, maka mereka telah berpindah daripada maqam kepada maqam dengan keadaan tidak beradab. Dan ini orang yang kecuali halnya begitu. Maksudnya Allah Ta'ala telah tetapkan baginya untuk dia bergerak gitu. Tak apa. Ataupun dia telah mendapatkan panduan daripada gurunya. Saya ni macam mana semua tadi. Jadi gurunya tetapkan begini. Yang tu insya-Allah. Tu bergerak dengan izin. Insya-Allah. Gurunya guru murabbi. Jamaah. Jadi wabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah. Itu kitab ini kena dibaca kepada orang yang ingin mempelajari. Jadi kalau dibaca kepada orang awam yang bukan datang untuk mempelajari, dia datang untuk dengar-dengar seronok saja, ini masalah. Jadi dia akan bawa fitnah. Dia akan kata para sufi mengajar orang untuk tidak bekerja. Kalau kita dah syarah awal lagi tadi, dibezakan antara dua kelompok, yang bersebab dan juga yang tidak ada tanggungan dengan yang tidak ada tanggungan. Jadi dia bahagi dah oleh ulama daripada dulu lagi. Mana yang patut dia tumpukan himmah dia pada waktu tersebut. Kalau kamu ada tanggungan, maka kerja kamu patut kamu lakukan meraikan kepada yang daif. Al-daif amirul rakbi. Yang lemah dalam perjalanan itu adalah ketua dalam perjalanan tersebut. Kena raikan dia. Dan kena raikan yang zulhajah, yang ada hajat ni. Dan Nabi sendiri suruh melaksanakan sedemikian. Tamam?
suruh diraikan yang ada hajat tersebut. Jadi jangan duk kira dengan kita. Tapi kalau kita dah tak ada siapa lagi, kita saja, dan kita tak wajib tanggung siapa-siapa lagi, waktu tu kena tumpu pada apa yang sepatutnya kita tumpukan. Baru kita betul-betul beradab dengan maqam kita pada waktu tersebut. Ini semua benda nak fikir waktu tu. Talibul ilm, waktu menuntut ilmu, disuruh dia untuk tuntut ilmu, tuntut adab. Tiba-tiba dia nak jadi guru dah waktu tu. Rosak. Waktu tengah duk patut mengaji, kalau dah nak jadi masyhur, rosak. Kenapa? Karena mereka telah pergi berpindah ke tempat yang tak sepatutnya. Talibul ilm yang pada waktu tersebut, yang mereka kena tuntut rezeki pada waktu rezeki maknawi, bukan rezeki hissi. Yang mereka nak cari bukannya rezeki hissi, makan duit, kereta, pakaian dan seumpamanya. Dan kadang benda tadi disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan yang tak disangka-sangka. Kita tak ajar apa, dia disiapkan untuk kita. Itu rezeki yang bagi. Dan Allah Ta'ala dah catat dah dalam hati umat ni rasa kasih, rasa kesian, rasa simpati kepada orang-orang yang mana menumpukan perjalanan dia kepada Allah ni. Dia tak minta, dia bukan minta, tapi Allah Ta'ala mencatatkan perkara tadi, dan akhirnya dicukupkan juga keperluan dia. Dia nak hidup macam mana? Dia kaya. Dia nak mesti dapat duit tu, mesti kaya macam kawan tu yang maqamul asbab. Dan ada orang yang di maqam tajrid lebih kaya daripada yang maqam asbab. Boleh jadi. Karena semua di sisi Allah. Wabtaghu indallahi rizqa. Yang tu. Ada masalah apa? Boleh. Wa'buduhu washkuru lah. Ama tarahu subhanahu yarzuqul kafirina bihi allazina ya'buduna ghairah. Apakah engkau tidak melihat dia Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada orang-orang kafir yang mereka itu menyembah kepada selain dia? Ya Allah. Kalau lah kafir yang menyembah selain Allah, Allah Ta'ala bagi rezeki. Takkan kita yang berusaha untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibiarkan? Ya, ini bukannya kita orang panggil apa, meletakkan syarat bagi Allah. Tidak. Itu fikiran bagi kita. Kita yang fikir bagi kita tak syarat ke Allah. Tak syarat ke Allah. Ni biadab. Ya Allah, kalau kafir kamu boleh bagi, takkan saya kamu tak bagi. Ni biadab ni. Ni kalau cakap dengan ayah kita pun, ayah kita nampak kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala rahim kepada hamba dia. Dia ajar kita dengan, sebab tu kita mengaji dengan guru. Untuk apa? Untuk ambil adab. Adab untuk talab. Ajmilu fit talab, kata Nabi SAW. Ajmilu fit talab. Percantikkan cara tuntutan kamu. Cara kamu mencari sesuatu tadi ni, ajmilu. Comelkan cara tuntutan. Kalau kata, iaitu dengan adab. Ama tarahu subhanahu yarzuqul kafirina bihi alladzina ya'buduna ghairah. Yang menyembah selain Allah, Allah Ta'ala bagi rezeki kepadanya. Afatarahu la yarzuqul mu'minin alladzina la ya'buduna siwahu. Apakah kamu menyangka, pendapatmu, Allah tidak akan memberi rezeki kepada orang yang beriman, yang mana menumpukan ibadah hanya semata kepada Allah. Wa yarzuqul 'asina lahu wal muqalifin. Dan Allah merezekikan orang-orang yang melakukan maksiat dan orang yang bertentangan, menyalahi, melanggar li amrihi, arahan Allah. Awala yarzuqul muti'ina lahul mukthirina min zikrihi wa syukrih. Dan Allah tak akan bagi rezeki kepada orang yang taat kepada Allah dan membanyakkan zikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi. Kalau yang asi pun Allah Ta'ala bagi. Yang duk buat kerja bodoh dalam Facebook tiap-tiap hari dengan TikTok dan seumpamanya pun tiap-tiap hari tunjuk duit ke orang. Takkan orang yang menumpu kepada ibadah, Allah Ta'ala tak akan bagi rezeki kepada dia. Yang masalahnya adalah keyakinan kamu. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya dengan sangkaan hamba ku denganku. Kamu tak sangka baik dengan Allah. Kamu masih sangka buruk dengan Allah pada waktu itu. Kamu masih menyangka bahawa kerja buat kamu tu kamu yang buat. Maksudnya pengajian sebelum ni tak selesai. So kamu masih lagi bukan di maqam tajrid. Kamu masih lagi bukan di maqam orang yang menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Masih lagi ada dalam hati ni, kalau tak buat macam ni tak dapat macam ni. Masih lagi ada yang tu. Yang tu perlu kepada riyadah. Perlu kepada latihan untuk kita mendapatkan kedudukan tersebut. Sebab tu para santri, para pelajar, para penuntut ilmu, ketika mana mereka
datang untuk menuntut ilmu, maka Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud apa dia? Untuk berbuat baik dengan mereka. Dan Sayyidina Ibn Mas'ud setiap kali melihat penuntut ilmu, dia akan kata apa? Marhaban bi wasiyatir Rasul. Tengok Nabi wasiat kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan penuntut ilmu. Kenapa? Seolah-olah dalam bahasa hakikah baginda Rasul ingin memaklumkan, beradablah dengan mereka ni, kerana mereka ni di maqam tajrid. Telah datang ashabut tajrid yang datang untuk menuntut perkara yang yang tertinggi. Maka layani mereka dengan baik. Kenapa? Karena mereka ini adalah ahlullah wa qassatuh. Mereka ini adalah ahlinya Allah dan juga VIP-nya di sisi Allah. Orang yang diberi perhatian oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau penuntut ilmu memahami keadaan tersebut, para guru memahami keadaan tersebut, maka mereka tak akan berfikir dengan selain daripada benda tu. Tidak. Tak akan kalut untuk nak berlebih-lebihan. Guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, dia pesan kat saya sebelum saya buka pondok. Saya dulu nak buka dulu awal lagi. Saya nak buka 3-4 tahun dulu lagi. Ni nak buka zawiyah ni. Masa tu tak ada lagi nama zawiyah tu. Dan zawiyah pun saya tak fikir lagi waktu tu. Cuma fikir nak buka pondok aja. Kalau ikut arwah ayah, ayahanda saya suruh buka dulu ni di dekat kawasan masjid ni dulu ni, bawah tu. Kalau tengok gambar lama macam, saya rasa masih simpan lagi. Gambar-gambar tu akan boleh dalam galeri nanti. Gambar-gambar lama zawiyah sebelum jadi zawiyah ni. Kalau tuan-tuan mai waktu tu, ni hutan ni. Ni kebun. Bukan hutan sangatlah, kebun. Kebun sambung dengan bedang tu. Jadi ada orang panggil apa, ada kolam. Tu pokok jambu tu yang masih kekal lagi. Dekat telaga tu, ada telaga tu. Telaga tu duduk dalam cerong, duduk bawah. Jadi macam lembah sikit. Ada kolam, 2 biji kolam. Dulu ayah bela ikan di situ. Jadi ada lah gambar-gambar saya duduk mengai ikan itu tu ada. Itu pun akan pulang galeri nanti. Itu tempat tu dah tutup. Dulu ayah saya, dia minat kata kalau saya buat pondok, buat macam dengan kayu, berdiri atas kolam tu je. Kecil je. Buat surau. Kemudian bawah kolam, atas surau. Tempat saya mengajar. Itu ada hamba Allah Ta'ala ni nak bagi surau kat kampung dia. Kayu. Jadi bila kos tu tengok pinjam-pinjam balik 20,000. Saya mana ada duit. 20,000 untuk nak punggah dan kemudian main pasang balik. Bentuk surau tu. Jadi panjang sikit surau tu. Dia akan duduk di atas kolam tu dah. Asalnya. Saya cadang macam tu. Saya maklum kat guru saya, Maulana Syekh Ahmad. Itu lebih kurang dalam 4 tahun atau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebelum saya balik ni. Betul-betul ni. Saya kata kalau itu saya nak buat sikit-sikit. Nak buat sikit-sikit. Dan kemudian nanti saya balik, dia dah ada dah tempat tu. Cuma ambil anak murid je. Saya abang-abang ingatkan Syekh nak setuju. Saya ingatkan Syekh kata, boleh, bagus juga tu. Kalau buat awal-awal kan. Nanti kalau ni bolehlah ni. Tak. Syekh bangkang terus. Syekh kata apa kat saya? Tak perlu Muhammad. Jangan kalut. La tasta'jil. Man ista'jala syai'an qabla awanihi unqiba bihirmani. Siapa yang isti'jal ataupun tergopoh-gapoh sebelum sampai masanya, maka dia akan diharamkan pada bila masa sampai tadi dia diharamkan. Jangan isti'jal kata dia. Jangan bimbang kata dia. Ini dia disebut kata dia, dan saya pegang dengan yakin sungguh waktu tu. Dia kata apa? Jangan bimbang. Jika benda tadi telah diizinkan kepada kamu, semua disiapkan untuk kamu. Disiapkan untuk kamu kata dia. Maknanya dia nak pesan kat saya ni, anta fi maqami tajrid. Kamu di maqam tajrid, jangan sibuk pada waktu tersebut nak pindah ke maqam lain. Waktu ketika telah sampai, disiapkan untuk kamu. Dan bila saya tengok balik lah, saya memang teringat kat dia dengan pesan yang dia sebut tu. Dan rupa-rupanya bila berada pada waktu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, selesai. Itu penting dengan arahan ataupun pandangan daripada guru, penting. Jangan kita langkau dengan benda tersebut. Masa tu mula-mula ada juga perasaan saya, kata, kenapa Syekh tak bagi kan? Bukan senang nak minta sumbangan kat orang apa semua sekali. Itu bukan senang. Ni masa bukannya pendek nak buka. Jadi kalau nak buka ni bila nak terima anak murid. Tapi masa saya buat, masa kita bina zawiyah ni, saya maklum kat guru saya Maulana Syekh Ahmad dan Syekh Redha pada waktu tersebut, alhamdulillah. Dengan keadaan tak ada apa.
tempat tinggal tak ada, apa pun tak ada. Tiba-tiba di kampung ni rupanya banyaknya rumah sewa. Ada pula rumah sewa orang kampung. Saya pun tak sangka tu. Sebab dulu kalau nak buat daurah di Pedu ni, sampai kena cari mak angkat. Untuk pakat duduk di rumah-rumah keluarga angkat masing-masing. Tiba-tiba ni bila nak buat zawiyah ni, pertama Allah Ta'ala mudah urusan. Nah, tapi itulah. Allah Ta'ala nak bagi sesuatu, Allah Ta'ala ambil lah sesuatu. Tu dia punya, sifir dia. Nak tengok kita ni takluk dengan siapa sebenarnya. Hati kita ni dengan siapa. Allah Ta'ala ambil sesuatu. Punya Allah Ta'ala ambil ayahanda saya, untuk bagi benda yang nikmat kepada beliau. Rupanya. Nak bagi nikmat tu kepada dia. Kerana yang paling utama apa dia? Selepas tu. Bukan waktu hidup ni. Selepas kita dah tak ada nanti ni. Waktu tu baru nikmat betul-betul. Jadi, mula-mula tu rasa sedih. Rasa sedih, rasa kehilangan dan seumpamanya. Tapi, lepas tu kita rasa apa? Rasa ini satu keuntungan. Keuntungan untuk siapa? Untuk ayah. Itu keberuntungan besar bagi dia sebenarnya. Dan kita memang akan kekal di sana. Kemudian Allah Ta'ala lembutkan hati adik-beradik yang dulu tak mau jual tanah-tanah ni. Tak mau jual apa? Jelas-jelas sebut, saya tak jual. Hati lembut jual. Ada yang jual, ada yang wakaf setengah, yang bukan harga dia. Yang jual pula bukan dengan harga dia, kemudian diwakafkan tanah tadi. Ni daripada 1-2 relung saja jadi sampai 10 relung sekarang ni. Orang kampung pun wakaf. Lepas tu ada rumah-rumah sewa di kampung ni yang boleh disewa. Dan saya bina dulu, diambil anak murid dulu sebelum bangunan siap. Sebelum bangunan siap, ambil anak murid dulu. Kerana saya ambil dengan apa yang disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah, al-insan qabla al-bunyan. Orang dulu sebelum bangunan. Yang buat bangunan dulu. Kalau dengan bangunan, orang tak ambil lagi, tak jadi. Al-insan qabla al-bunyan. Manusia dulu dibina sebelum dibina bangunan. Macam tu sikit-sikit buat. Tak ada rumah nak duduk. Rumah ni lah tempat duduk mengaji ni. Anak murid main mengaji di rumah saya ni. Bilik tak ada. Bilik tak ada. Ada satu bilik je. Tengah mengaji tengah ni, orang rumah saya nak kena keluar daripada bilik ni. Ni belakang ni. Belakang badan saya ni. Keluar, nak kena pergi ke tandah. Nak kena urus anak-anak pagi-pagi. Berapa lama orang tanya mereka lah. Kelah pagi subuh dihentikan. Sebabkan kerana tak ada privacy habis. Tak ada. Saya pun nak kenanya tu, kata dah duduk dalam maqamul asbab. Duduk dalam maqamul asbab, kena raih lah dengan keluarga kita. Dia pun ada waktu me time dia. Waktu letih dan seumpamanya kan boleh. Tu pun dah sabak lama lah maksudnya. Anak-anak murid bukan kecil-kecil. Anak-anak terona semua. Jadi mai di sini duduk. Dia nak kena keluar pergi ke tandah. Nak kena pergi urus anak-anak pagi-pagi. Nak kena pergi sekolah. Kadang-kadang tengah saya duduk mengajak pagi subuh. Mereka nak kena bangun dah. Nak kena pergi sekolah. Betul-betul. Nak kena urus. Nak urus dia seorang. Saya mengajak. Saya tak boleh lah komplain saya waktu tu. Kata, mai lah urus sekali. Lepas tu mengajak pula. Oh, dia. Mai tereduk kat tempat ni lah kata. Jadi saya pun, alhamdulillah lah. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa tu pun. Tak ada pun komplain apa pun. Masa saya cerita macam ni. Tapi itulah Allah Ta'ala catat. Mai anak murid 2-3 orang. Lepas tu, teringat balik kat syekh saya ni. Bila saya sebut kata tak apalah, sabar dulu. Lepas tu bila ibunda saya suruh buatlah bilik satu ni, ada pintu tu, buat bilik satu kat belakang. Dia nak buat, Allah Ta'ala hantar pula anak-anak murid. Pergi buat rumah saya, buat rumah pula kat kita. Ni siapa yang sangka kalau kata nak buat ni. Saya tak pernah minta pun, dan kemudian tak pernah duk berharap pun dengan benda-benda tu. Lepas tu dibuat rumah. Lepas tu ni masjid dalam masa tak sampai 1 tahun, tak sampai 2 tahun, ke sumbangan dan duit untuk masuk ke masjid untuk pembinaan 2 juta, dapat tak sampai dalam masa 1 tahun lebih saja dapat duit 2 juta. Lepas tu bawah pula bangunan. Kerana banyaknya perjalanan dengan mudah lah. Saya tak nampak kata kemudahan tadi Allah Ta'ala bagi disebabkan kerana orang kenal saya dan seumpamanya. Tak, kerana izin guru. Kerana redha daripada ibu dan ayah. Redha tu penting. Dan izin daripada guru tu penting. Kerana tak ada kedua benda ni, dia macam pintu tak terbuka. Jadi ada 2 pintu macam ni.
Yang kita akan masuk ke dalam kedai, ataupun dulu orang tua-tua dulu pintu dia jenis macam ni. Jadi dia kalau tak ada tu, maka dia tak akan terbuka dua pintu tu. Dia akan masuk boleh juga mungkin, tapi sempit. Dan silat-silat tak boleh masuk tu. Sebab mungkin satu pintu lagi tertutup dengan dia buka sikit saja. Tak, ni dibuka kedua-dua tadi, kalau kata kita mendapatkan izin daripada yang berada dalam rumah tersebut. Jadi yang tu kata kena serah kepada Tuhan. Kalau kita di maqam tu, kita sendiri tak yakin dengan perkara tersebut, tak selesai kita. Tu orang kadang-kadang mai jumpa dengan kita, maklum kata tak ada anak. Saya tak ada anak dan seumpamanya. Saya kata istighfar banyak-banyak. Banyak-banyak saya kata. Macam tengok sahabat Nabi SAW yang anak dia dicolek. Dan kita baca dalam Jawahir Lu'lu'iyah. Anaknya dicolek. Sayyidina siapa nama? Malik Al-Asja'i. Kan? Sayyidina Malik Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu dicolek anaknya. Jadi bila dicolek anaknya, balik cerita, pergi jumpa dengan Nabi. Nabi kata bertakwa kepada Allah dan banyakkan menyebut la haula wala quwata illa billah. Balik cerita kat isteri dia kata ni'ma ma amar. Sebaik-baik yang diarahkan oleh Nabi SAW. Dia tak kata takkan tu je kot. Tak ada. Semua yakin. Tak ada sikit pun nak kata maqam mereka ni maqam tajrid. Tak ada maqam asbab. Dan Nabi maklum tadi sesuai dengan maqamnya. Nabi tak kata tak apa sabar, nanti kita apa ni, kita hantar tentera untuk pergi ambil balik. Tak. Nabi kata kamu di maqam tajrid. Kamu patutnya kena raih maqam kamu. Faham? Jadi Nabi bagi panduan kata apa? Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim banyak-banyak. Duduk mereka dua waktu tu terus baca la ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dengan sebanyaknya. Dalam masa yang sama, anaknya pada waktu tersebut terlepas. Bawa balik pula dengan 4,000 ekor kambing. Tu dia. 4,000 ekor kambing bawa balik. Bukan keluar saja, keluar sekali dengan rezeki. Kenapa? Kerana yakin. Kerana berada pada maqam tajrid tadi, serah kepada Allah seterusnya, seluruhnya. Macam tu murid. Dalam bab ni nak cerita hak tu loh. Nak suruh murid ni yakin sungguh dengan Allah. Jangan rasa tak yakin dengan Allah. Ni mengapai tak boleh. Mengaji tak faham. Dan seumpamanya, jangan rasa kita yang faham tu. Allah yang bagi faham. Tu rezeki maknawi. Kena ingat semuanya Allah. Semuanya Allah. Semuanya Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Tapi bila ada mula masuk pada saya. Saya tu. Itu yang masalah. Ni kerana saya lah. Habis. Saya tu je masuk jadi syaitan tu. Faham? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min min nar. Macam tu ayat tu. Keadaan ana dalam tu. Ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Tu kataan. Saya lebih baik daripada dia. Ada ana tu jam tu. Sebab tu antara perjalanan murid yang pertama buang ana tu. Buang ana tu zahir dan batinnya sekali. Buang ana tu. Zahirnya macam mana? Jangan sebut ana tu. Sebut saya. Itu satu. Jangan sebut ana dengan tok guru. Buang, sebut saya. Itu satu. Yang kedua, ada anak rupanya anak murid saya teringat sampai lah bila saya suruh buang saya. Anak tu. Saya pesan kat saya ni mula-mula sekali suruh cakap saya ni, saya ingat Ustaz Usaini. Dia yang mula-mula sekali masa saya pergi duk mengajak di Perlis, dia yang mula-mula pesan kat saya. Dia bawa saya naik kereta. Kemudian dia pusing satu Perlis. Pusing tu dia cerita kat saya. Dia tak nak pesan berapa benda dia kata. Antaranya apa dia? Kau boleh tukar percakapan. Tukar kita punya nada, intonasi ucapan kita dalam kita mengajak. Waktu tu saya baru sangat balik Mesir waktu tu. Saya balik tiap-tiap tahun lepas saya kahwin. Saya tak balik Mesir 4 tahun. 2004 saya pergi. 2008 baru saya balik. Saya balik 2008. Masa balik tu kat Allah. Lain suasana. Saya ada 2 fasa dalam hidup saya. Fasa sebelum saya duduk dengan dibimbing oleh para guru. 4 tahun tu saya mengaji. 4 tahun tu, kalau siapa yang kenal saya di Mesir, dia tahu saya pagi dah keluar pergi ke Masjid Azhar. Pergi ke Masjid Sayyidina Hussein, baca Quran Masjid Sayyidina Hussein. Dapat pagi-pagi dia akan bagi full dengan ta'miyah kadang-kadang dalam roti.
Kita pergi baca Quran, ya, pergi duduk dekat halaqah Quran tu. Dia bagi mic pula, duduk depan makam Sayyidina Hussein, baca Quran pukul 7 pagi. Pegang. Dia bagi mic kali untuk imam masjid Sayyidina Hussein. Dia akan baca seorang macam tadarus tu. Dia bagi ni bukan tadarus, dia bagi idarah. Idarah ni maksudnya sambung saja baca. Kawan tu baca sambung. Kita tengok Quran. Sambung sampai kat saya baca. Oh, rasa sedap tak ada waktu tu walaupun tajwid tak betul. Dia rasa kemah lah. Sebab apa? Sebab suara gemah satu masjid. Sebab itu imam akan tegak lah kalau silap. Jadi apa ni, habis baca tu, tengah-tengah duk baca, saya ada orang yang bagi roti 2 biji full, ataupun ada hari dapat ta'miyah dia bagi. Lepas tu habis pengajian tadi, kalau dalam pukul 8 pagi akan mula kelas pengajian di Masjid Azhar. Maulana Syekh Ali Jumaah akan mula kelas. Dia akan baca hadis, baca Asybah wan Nadhair. Saya hadir. Saya pun tak faham apa waktu tu. Baru pergi Ustaz. Ya. Kemudian selama 4 tahun memang semangatlah dengan pengajian ni. Pergi mengaji merata. Kitab ni sampai berkilik jenuh. Lepas tu cukup 4 tahun balik tu. Doa rasa macam orang kampung ni semua tak arti apa. Kita kena mengajak hatta dalam khutbah sejam, tak main 20 minit. Khutbah saya sejam. Tak cukup 20 minit. Dan pas habis 2008 balik ke Mesir. Saya balik pula 2 tahun lepas tu. 2008 saya pergi balik ke Mesir. Saya balik 3 bulan je. Jumpa mak, jumpa ayah, jumpa adik-beradik. 2008 3 bulan balik. Kerja Ustaz mengajak di Semidu, di Bukit Tembaga tu. Kemudian saya pergi ke Mesir balik. 2010 saya balik nak menikah. 2010 saya balik nak nikah. Balik 2010 nak menikah. Apa dia berlaku 2008, 2009, 2010. 2 tahun lah saya tak balik. 2010 tu balik. Yang tu lah mula Fadil Ustaz Husaini panggil saya ke Perlis. Pergi mengajak sikit. Lepas tu mula tiap-tiap tahun saya balik. 2010 saya balik saat nikah, lepas tu pergi balik ke Mesir. 2011 saya balik 3 bulan, pergi balik ke Mesir. 2012 macam tu lah, tiap-tiap tahun saya akan balik sebab apa? Balik pun dengan izin guru juga. Saya 2010 tu baru mula kenal dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh. 2010 saya kenal Syekh Ahmad. Syekh Ahmad waktu tu pergi mengajak di Rumah Kedah. Saya ingat ni, dia main ke Rumah Kedah sebab Syekh Ali Jumaah arahkan untuk penuhkan program di Rumah Kedah waktu tu. Di Rumah Kedah di Mesir, kita buat program daurah saifiyah. Ini daurah musim panas. Baca kitab musim panas, masa musim cuti. Jadi saya bincang dengan kita bincang dengan pihak panggil persatuan apa semua sekali waktu tu dengan para guru, masyayikh. Jadi Syekh Jamal Faruq hafizahullah taala waktu tu bincang dengan Maulana Syekh Ali, panggil para masyayikh yang kibar ni untuk main mengajak di Rumah Kedah. Sebelum ada Ruwak Jawi, sebelum apa semua. Panggil main di Rumah Kedah untuk mengajak. Jadi buat daurah, baca kitab Hasyiah Bajuri, Fathul Qarib, baca kitab Mustalah Hadis, baca kitab Aqidah. Kemudian Syekh Usamah Az-Zahari turun waktu tu. Syekh Usamah waktu tu masih biasa lagi, orang tak terkenal lagi macam lah. Syekh Ahmad Mamduh turun, Syekh Amru Wardani. Kemudian kibar waktu tu Syekh Muhanna turun. Ini kira besar-besar ni. Syekh Ali Jumaah yang tak turun ni. Syekh Jamal Faruq. Kira Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is. Ni kira hak yang main tu bukannya kecil anak lah. Mau tu hak masa tu gergasi di Azhar. Tapi boleh main Rumah Kedah. Tahan. Boleh main di rumah pelajar Malaysia ni, buat kelas waktu tu. Itu saya khidmat dengan masyayikh ni. Antara yang paling saya khidmati Maulana Syekh Ahmad lah. Saya akan tunggu dia, lepas tu bawa dia masuk. Kemudian tahun tu saya balik. Bila saya balik ke Malaysia, saya telefon Syekh. Masa saya nak balik ke Mesir, saya telefon 2010 tu. 2010 nak masuk 2011. Saya telefon Syekh, saya tanya Syekh sihat ke semua. Syekh kenal lah saya sebab selalu dalam kelas. Lepas tu setiap kali dalam kelas saya akan tanya soalan. Setiap kali kelas saya akan tanya soalan. Kalau Syekh mengajak-ngajak, saya tak apa nak jelas, saya akan kata ni, Imam Bajuri sebut macam ni Syekh, apa dia maksud dia? Sampai Syekh kata kat saya, anta Bajuri, kata dia. Kamu ni Bajuri, dia kata. Sebab takluk kamu dengan Imam Bajuri kuat. Semua tanya semua dengan Imam Bajuri semua. Anta Bajuri, kata. Kamu Bajuri? Jadi masa tu mula perkenalan dengan Syekh. Jadi baik. Kemudian saya pun telefon Syekh pada lepas saya balik. Saya minta nak mengaji dengan Syekh.
Saya kata, boleh tak saya nak mengaji khusus dengan Syekh? Waktu tu saya dah mengaji dengan Syekh Yusri lah. 2008 saya balik. 2010 saya patah balik main sini ni. 2008 sampai 2010 tu tempoh saya dengan Maulana Syekh Yusri. Pas saya balik tu, saya pergi ikut kelas Syekh Yusri masa 2008. Jumpa dengan Syekh Yusri di masjid di Ashrafiyah, di tempat Syekh Zaki Ibrahim. Syekh mengajak kitab hadis waktu tu. Saya pergi tanya dekat Syekh, Syekh ada mengajak kitab di tempat lain ke? Saya tanya waktu tu. Sebab saya sebelum ni ikut kelas Syekh Yusri, saya tak faham. Saya tak faham dia mengajak. Daripada 2004 saya pergi sampai 2008, saya tak jarang pergi kelas Syekh Yusri kerana saya tak apa nak faham. Pergi sekali tengok Syekh Yusri cakap Ammi, saya tak nak faham. 2008 saya faham. Saya pun heran juga. Pergi faham. Awak yang sedap sangat ni kata. Syekh mengajak ni. Saya pergi jumpa Syekh waktu tu. Habis Syekh mengajak, saya pergi jumpa. Syekh ada kelas tempat lain kata saya. Kata ada. Aku mengajak hadis, dia kata tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi saya kata. Ya, tiap-tiap pagi. Di masjid aku. Di Muqattam. Malam tu saya ajak kawan saya, Ustaz Juzaili Johan. Kata, kita kena pergi esok pagi ni. Kita pergi awal sikit kata, sebab kita tak tahu masjid kat mana. Syekh cuma bagi tahu je dekat Aulad Rajab, masuk dalam sikit dalam Masjid Ashraf. Syekh bagilah alamat tu. Kami pun pergi 2 orang pagi subuh sampai awal. Ada berapa orang waktu tu di kelas Syekh waktu tu? Ada 4 orang 4 orang orang yang hadir. Tiap-tiap pagi 4 orang. Saya, Ustaz Juzaili, ada 2 orang lagi Arab. Baca Quran tak betul. Dan tiap-tiap hari Syekh tegur baca Quran dulu. Syekh akan wirid macam biasa. Saya heran Maulana Syekh Yusri ni. Daripada saya mula kenal dia tahun 2008 tu, pada awal lagi dia mengajak tu. 2008 tu saya tak tahu lah. Sebelum 2008 tu dia baca kitab kat apa tak tahu. Tapi tiap-tiap hari dia baca, dia kata. Rupanya 2 orang tu je duk main. 2 orang, 3 orang. Kadang-kadang adalah hari Jumaat, ada ramai sikit. Orang kampung kat situ. Orang taman tu. Jadi macam apartmen situ. Jadi bila pergi ke majlis Syekh Yusri hafizahullah, saya pun kita 2 orang pergi baca wirid dengan Syekh. Tapi ni satu penyesalan besar bagi saya lah, kerana saya jarang ikut majlis wiridnya Maulana Syekh. Kita selalu pergi waktu tu. Ini sikap talibul ilm yang saya nak kena pesan bila saya dah berada pada tempat tu. Jadi saya nak kena pesan balik kepada para murid agar jangan tiru jalan tu. Kerana kita selalunya pergi waktu Syekh nak baca kitab saja. Waktu Syekh wirid kita jarang pergi. Kita terlupa waktu wirid tu sebenarnya paling besar sekali kedudukannya. Wirid tu yang akan main anwar dalam hati untuk masuk ilmu. Kalau pergi hanya majlis waktu Syekh baca kitab saja, kita terlepas dah dengan cahaya. Tapi Syekh tak kata apa. Relax je, Syekh biasa. Jadi bila saya pergi tiap hari, tiap pagi dengan Ustaz Juzaili Johan. Ustaz Juzaili sekarang jadi nasihat syariah di bank di Kuala Lumpur. Bank Islam. Bank Islam di Kuala Lumpur. Di HQ lah. Jadi saya rasa seronok, lazat waktu tu baca kitab Sunan Tirmizi, syarah Tuhfatul Ahwazi, Imam Mubarakfuri. Baca tiap-tiap pagi pergi. 2010 baru kenal Syekh Ahmad. 2010 kenal Syekh Ahmad. Saya telefon Syekh Ahmad, saya beritahu ke Syekh Ahmad. Saya ingat lagi saya telefon kat mana. Saya ingat sampai lah. Hak saya telefon tu dan Syekh Ahmad kata, nanti mai kita bincang. Saya telefon dekat Caltech Kuala Nerang. Caltech Kuala Nerang tu. Hatu saya ingat. Dekat Caltech Kuala Nerang tu berhenti. Saya buang minyak, lepas tu saya berhenti tepi jalan tak. Tahu ingat kat Syekh Ahmad, telefon Syekh. Telefon terus. Pakai handset ni. Telefon Syekh angkat. Saya kata saya Muhammad daripada ni Malaysia ni. Yang selalu dalam kelas Syekh. Oh, dia kata Al-Bajuri. Saya kata saya nak minta satu. Saya tanya Syekh ada apa-apa tak? Nak. Ni pun politik dia bagi. Ni politik. Ni murid ni dia kena reti politik. Jadi saya pun berpolitik dengan Syekh waktu tu. Saya kata, Syekh ada apa-apa nak tak? Saya nak bawa apa-apa daripada Malaysia. Nak hadiah apa-apa ke? Tak, dia kata tak apa. Hamai selamat pun tak apa dah. Hamai je. Tak apa, saya kata. Cuma saya nak minta satu kat Syekh. Saya kata, boleh tak? Dia kata nak minta apa? Saya nak mengaji dengan Syekh. Kata, boleh tak? Khususi. Nak mengaji seorang-seorang dengan Syekh. Boleh. Syekh diam. Lepas tu Syekh kata kat saya, Muhammad, aku ni
Dia kata, aku ni sibuk, dia kata, dengan Darul Ifta, dengan apa semua sekali. Tapi tak apa, mai dulu, kata. Mai dulu. Nanti kita sembang. Baik saya sampai di Kahirah tu, orang pertama saya telefon Syekh. Terus dia panggil saya malam tu pergi ke Darul Ifta. Saya pergi. Ni malam pertama ni saya mula dengan Syekh. Pergi ke Darul Ifta, saya tunggu Syekh turun. Kemudian Syekh tanya, ada kerja apa-apa dah hari ni? Saya hari tu nak pergi ke kelas Syekh Nuruddin Aitr, datang daripada Syria. Ini semua saya ingat ni, dalam kepala saya semua cerita ni. Ni tukang tulis dia tengah tulis ni. Ingat? Dia dah tulis dah. Ni mungkin ada susunan lagi. Lepas ni dia kena susun balik. Ni. Dia dah tulis dah cerita hidup saya. Alif ni saya dia main ni ke Zawiyah ni. Sebelum ada Zawiyah ni, dia main nak tulis hidup saya. Sepanjang saya hidup di Mesir 16 tahun tu, dia main nak tulis tu je. Dia nak pergi mengaji tempat lain. Dia sendiri hebat kat saya. Dia dah janji dah nak pergi mengaji kat tempat lain. Saya kata, mai duduk sini lah. Mai duduk sini. Habis dia kata, nanti saya kena tanya balik. Takut tak ada adab pula dengan hak guru, hak dia dah janji kita nak pergi. Akhirnya mudah urusan, terus duduk sini 4 tahun. Tak 4 tahun, ini baru setahun lebih. Sebab dia pun tengok duk macam duk tension kawan-kawan dia kahwin tu. Jadi saya kata duduk sini tu lah. Duduk sini, jadi dia ada dua sisi lah. Satu sisi dia tengok sebelum saya ke Mesir, tu saya cerita. Saya cerita ni boleh jadi saya tambah. Boleh saya bohong. Kalau saya nak bohong, maka saya dengan Allah Ta'ala. Kalau kata akhlak macam tu, maksud dia tak akan jadi elok sampai ke sudah. Dan cerita ni kalau kata saya cerita kat mana pun, tanya kat mereka lah. Cerita yang sama juga mereka akan dengar tanpa tambahan. InsyaAllah. Tanpa tambahan. Cuma tambahan tu sikit-sikit kalau saya ingat balik yang guru saya sebut apa kat saya. Tu je. Tapi jalan ceritanya takkan saya ubah. Sama je jalan ceritanya. Kalau orang kalau nak tipu ni, dia akan ubah selalu jalan cerita dia. Dia cerita lain pula dah. Ikut mana awak. Cuma plot cerita je. Kadang-kadang ni pergi ke depan, ni pergi ke belakang. Tu je. Jadi teruslah duduk sini, Alhamdulillah. Dia kata ni ada dua sisi dia akan tulis. Sisi saya di Mesir 16 tahun dan sisi dengan saya pula 4 tahun. Tak tahu dia nak duduk 4 tahun kan, nak duduk 4 tahun di sini ni. Kalau Afiq, masa mungkin lama lagi dia akan duduk. Sebab nak habis kita tak besar-besar banyak ni. Baik. Jadi saya pun malam tu tunggu Syekh di bawah Darul Ifta. Dan kemudian Syekh tanya, ada kerja apa-apa tak? Ni adab murid dengan guru. Kalau nak dapat fuyudat, nak dapat nafahat, jangan bangkang dengan cakap dia waktu tu. Dia kata, saya tak boleh. Tak pergi. Cakap tu je lah. Tak, kita nak ada benda besar yang kita inginkan. Yang lebih besar daripada satu yang kita sangka benda tu besar. Saya nak pergi kelas Syekh Nuruddin Aitr waktu tu. Dan memang saya tak sempat jumpa Syekh Nuruddin Aitr sampai beliau wafat. Dia balik ke Mekah. Dia balik ke Syria. Dan saya tak jumpa dengan dia. Dan waktu tu daurah kita Ulumul Quran. Syekh Usamah tukang baca. Dan Syekh Nuruddin Aitr baca di Masjid Azhar waktu tu. Dia hadir ke Mesir tahun tu. Tahun 2010 lebih kurang. Saya ingat lagi. Lebih kurang lah. Ataupun awal 2011. Jadi saya nak pergi, lepas tu saya tanya kat saya, ada kerja tak malam ni apa-apa? Ni beg kitab Ulum Quran dah ada dalam ni lah. Pengarang dia sendiri main ni daripada Syria. Nak baca. Ni anak murid kepada Syekh Abdullah Sirajuddin. Ni bukan orang jalan-jalan. Ni ulama besar hadis daripada Syria ni. Main. Saya kata, tak ada apa Syekh. Tak apa. Masa hari ni untuk Syekh kata. Saya tak boleh teman saya tak? Saya nak pergi ke Masjid Sayyidina Husin tak? Dia kata. Nak pergi makam Sayyidina Husin. Lepas tu ada benda nak beli barang sikit. Saya kata boleh. Jalan dengan Syekh. Daripada Darul Ifta jalan ke Sayyidina Husin. Bukan dekat. Jauh juga. 1 kilometer lebih. Kami jalan doang. Jalan. Dalam perjalanan tu dah Syekh duk tanya saya. Kamu mengaji Nahu dengan siapa Muhammad? Saya mengaji Nahu gini. Saya sebut. Nak tak kamu mengaji Nahu dengan Syekh Ali Saleh? Allah. Syekh Ali Saleh. Ni Syekh Ali Saleh. Ini ulama besar Nahu di Mesir yang terkenal. Mengajak Masjid Azhar. Siapa tak mahu? Ni anugerah besar. Nak tak kamu mengaji dengan dia? Seorang-seorang di rumah. Nak. Syarat dia satu, dia kata saya. Syarat dia satu je. Jangan cerita ke orang. Waktu tu. Jadi semua saya suruh saya tulis ni. Saya kata kat dia, hang kena tulis semua kehidupan hang. Hang kena tulis. Dan saya dah bubuh nama dah kitab. Tapi saya terlupa nama. Saya dah tanya Syekh balik hari. Saya dah bubuh nama kitab saya tu. Kitab perjalanan saya tu. Di Mekah. Dia ada buh nama. Tapi saya terlupa. Saya kena tanya Syekh balik ni. Ni saya nak pergi Mesir ni.
Dia tanya Syekh balik. Jadi apa ni, apa nak cerita? Saya tanya dia, nak tak mengaji dengan Syekh Ali Soleh? Maaf lah, yang ni saya cerita sikit no. Boleh no? Cerita masa duduk mengaji dulu ni. Takut orang tak kenal pula, dia mengaji mana dia ni? Betul ke mengaji? Ni nak cerita. Ni nak cerita maqam tajrid ni. Nak cerita ni bukan saya di maqam tu sebenarnya. Tapi berkat para guru. Berkat keyakinan ibu dan ayah pada saya. Hak tu je. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya terlupa nak cerita tadi sebelum tu. Yang jadi rapat lagi saya dengan Syekh Ahmad ni bila saya panggil Syekh Ahmad mai Malaysia tahun 2010 tu juga. Lepas saya telefon tu balik sembang dengan Ustaz Yusaini, Ustaz Yusaini kata panggil Syekh Ahmad apa mai. Panggil mai duduk 2 minggu sini. Boleh bawa jalan-jalan Syekh kat sini. Masa tu Syekh mai tu. Syekh mai 2010 tu lah. Lepas saya telefon, saya minta nak mengaji dengan Syekh tu. Yang tu telefon tu bila berlaku? Selepas daripada Syekh balik daripada Malaysia. Saya panggil Syekh mai dulu. Ustaz Yusaini yang susun tu mai ke Perlis, duduk di Perlis. Kemudian susun dah 2 minggu. 2 minggu tu saya dengan Syekh. Perjalanan 2 minggu tu dengan Syekh. Waktu tu dah Syekh kenal saya, tengok saya semua sekali. Tak apalah. Balik semula tu saya telefon Syekh. Syekh pun beritahu kata aku masih sibuk. Tak ada masa untuk nak ni apa semua. Saya tak apa, mai dulu. Sebab Syekh sebut kat saya sebelum dia balik. Dia kata juga dekat Ustaz Yusaini, depan-depan Ustaz Yusaini, dia kata Muhammad ni kena duduk 10 tahun lagi di Mesir. Dia kata, aku akan susun semua dekat dia. Dia sebut macam tu. Aku akan susun dekat dia. Dia kena duduk 10 tahun lagi. Masa tu saya dah 2004 sampai 2010. Berapa tahun dah? 6 tahun dah. Dah 6 tahun. Lepas tu Syekh sebut 10 tahun lagi dia kena duduk. Sungguh saya duduk 16 tahun. Sungguh. Saya ingat nak duduk 20 tahun. Saya memang nak pergi balik ni. Nak pergi balik, nak duduk lagi 4 tahun. Dulu. Sebelum ada santri ni. Saya memang nak duduk, tambah 4 tahun lagi, cukup 20 tahun. Dan setiap kali orang tanya kat saya, semua saya kata, ada 10 tahun lagi. Tahun depan orang tanya, berapa tahun lagi nak duduk ni? Tak tahu lagi, dah 10 tahun lagi. 10 tahun lagi semua. Tak pernah kurang 10 tahun tu. Tak ada sikit pun kurang. Kalau santri, dari sini, kalau tanya, ada berapa tahun lagi ni? Ada 2 tahun lagi lah, insyaAllah. Dia tak akan sebut ada 4 tahun lagi ni. Tak ada. Saya lagi 10 tahun tu, 10 tahun lah saya sebut. 10 tahun lagi ada. Berapa tahun lagi duduk ni? 10 tahun lagi. Duduk 10 tahun tu. Sampai saya terlupa berapa tahun dah saya duduk. Masa tu. Dan saya pun tak ingat masa tu. Jadi bila Syekh bawa saya tengah duduk jalan kaki tu, Syekh tanya saya, "Nahu mengaji dengan siapa?" Saya kata, saya mengaji dengan Syekh. Saya pernah mengaji dengan Syekh Ali Soleh tak? Saya tak pernah mengaji di Masjid Azhar saja. Nak tak kamu mengaji dengan dia di rumah? Saya kata, tu terpulang kat Syekh. Telefon terus. Saya telefon terus tengah jalan. Telefon Syekh Ali angkat. Kata, Maulana ni saya ada anak murid nama dia Muhammad daripada Malaysia. Boleh tak Syekh terima dia jadi anak murid? Kata. Lepas tu Syekh Ali Soleh kata, mai. Syekh Ahmad selalu pesan kat saya. Satu benda dia pesan kat saya, dia kata, jaga betul-betul Syekh Ali Soleh ni. Jaga betul-betul dia. Yang pertama, jangan kelas dia kena mai waktu tepat dengan waktu dia. Jangan lewat daripada apa yang dia tetapkan. Kerana dia cukup pangcut dengan waktu ni. Yang kedua, kalau kamu nak bagi kat dia maklum, tahu maklum? Maklum tu ratib kepada guru. Nak bagi sumbangan dekat guru kita ni. Jangan bagi yang menghina dia. Kalau tak mau bagi, tak ada duit, bagi tahu tak ada duit. Kalau nak bagi, jangan menghina dia. Itu saya peringatkan saya. Jangan sampai menghina dia. Lepas tu dia tanya dekat saya, kamu boleh bagi berapa ni? Saya jarang cerita benda ni, tapi ni cerita. Kamu nak bagi berapa dekat Syekh? Saya waktu tu saya belajar. Saya memang ada duit waktu tu. Tak ada duit sungguh. Saya pun ada cukup-cukup je untuk makan sebulan. Terus saya tanya kat saya, kata, Syekh Ali ni miskin. Orang ni miskin, memang miskin betul. Syekh Ali pun sebut, kata dia, ana darwish, kata dia. Saya ni sufi miskin. Dia kata. Rumah dia kecil. Saya pernah pergi rumah dia. Rumah dia memang tu rumah dia selalu saya pergi lah. Kecil je rumah dia. Lepas tu dia kata, saya kata, berapa saya boleh bagi? Saya kata, saya tak pasti. 25 geni. 25 geni. Satu kelas.
25 genih boleh? 25 genih Syekh Ahmad kata, boleh. Boleh. Tak apa. Sebab kamu pelajar. Kalau Syekh dia bagi 50. Satu kelas Syekh bagi 50 dia bagi. Saya bagi 25 genih waktu tu. 25 genih saya ni sekelas. Masa tu saya kelas dengan Syekh seminggu sekali waktu tu. Seminggu sekali lah. Jadi sebulan 100 genih saya akan bagi kat Syekh lah. Maksudnya. Jadi 25 genih saya letak. Syekh kata okey, pegang dengan janji ni 25 genih bagi. Jangan kurang daripada tu. Baik. Satu hari ada seorang kawan saya daripada Mekah, anak kepada Habib Umar Jilani. Nama Hamid. Habib Hamid. Said Hamid ni mai daripada Mekah. Dia mai jumpa Syekh Ahmad untuk Syekh Ahmad susun pengajian dia. Dia nak duduk 6 bulan di Mesir. Jadi dia mai duduk 6 bulan di Mesir tu untuk nak mengaji dengan Masyayikh Azhar. Sebab dia nak masuk master di Mekah. Universiti di Mekah. Dia nak mengaji lurah, nak mengaji balarah, apa semua. Dia Syekh Ahmad kata mengaji dengan Syekh Ali Soleh. Pergi susun, Syekh Ali Soleh terima. Mengaji 6 bulan tu. Dalam tempoh 6 bulan tu, dia boleh baca kitab Qatrun Nada, dia baca Syuzuruz Zahab, dia baca kitab balarah, Jauhar Maknun. Ya, gemah-gemah lah kitab-kitab ni. Lepas tu, dia ada baca kitab balarah apa tu, yang Habaib punya ni. Kitab yang payah-payah lah. Cuma bila Syekh Ali Soleh kata, kenapa baca kamu nak baca kitab payah-payah ni? Baca mudah-mudah tu. Dia kata kami, para habaib di Mekah, guru ayah-ayah saya sendiri pun pesan, dia kata jangan tinggal kitab ni. Ni kitab ni barakah untuk para habaib. Lepas tu dia pun baca kitab tu. Lupa kitab. Rasanya Jauhar Maknun tak jelak dia. Dia ada syarah dia. Syarah Jauhar Maknun. Syarah tu yang nak baca tu. Jadi Syekh Ali baca. Baca dekat dia. Saya pun, Syekh Ali kata, kamu boleh ikut sekali kelas dengan Hamid. Kamu boleh ikut sekali kelas Hamid ni. Hamid ni kelas dia tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Syok lah. Syok lah, tapi saya tak ada duit. Hamid bagi duit dekat Syekh. Tapi saya ni dah bila kata, tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari. Tiap hari tu maksudnya seminggu 4 kali. Lebih kurang. Seminggu 4 hari akan baca. Ni 4 hari. Kalau saya bagi dah 25 genih sehari. Maksudnya 100 seminggu tu. Saya nak makan apa? Ini maqam asbab balik. Saya balik maqam asbab. Jadi saya pun masa pi dekat Syekh, saya bagi berapa? Saya bagi 10 genih. Syekh ni mata tak nampak. Mata Syekh tak nampak. Syekh kalau dia baca kitab, dia nampak tapi sangat. Dia rabun dekat yang teruk. Syekh kalau baca dia kena dekat macam ni. Mata tebal. Dan kami yang tolong baca. Dan kami baca, Syekh ingat semua dalam kitab. Dan ini semua dalam kepala dia. Lepas tu Syekh kalau main Masjid Azhar, tak nak bawa kitab. Syekh main lenggak main dengar. Anak murid baca, dia akan betul kan hak kitab tu. Hak tak betul. Kalau kitab tak betul, anak murid baca tak kena. Cara Syekh Ali Soleh, kalau baca tak kena, dia akan kata, ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, tahu dah salah. Ni anak murid kena reti cara Tok Guru. Kalau Tok Guru suruh ulang balik baca tu, tahu dah kata salah, baris tu bagilah betul. Janganlah baca baris macam tadi. Kalau baca baris macam tadi, maknanya kamu dah buat kesilapan yang kedua. Kesilapan yang sama. Jadi baca baris lain terus. Baris pun ada 3 je. Teka habislah baris kedua pula. Waktu tu nak fikir. Kalau betul waktu tu Syekh Ali ni. Saya ni boleh baca kitab ni bila baca depan Syekh Ali Soleh. Setiap masa saya baca depan dia. Tiap kali pergi saya akan baca. Itu yang saya boleh baca kitab. Jadi bila mana saya pergi dekat Syekh, saya bagi 10 genih. Duit 10 genih tu, saya buh dalam tangan ni. Saya pitak kat tangan Syekh. Syekh pun ambil. Lepas tu Syekh diam. Bila Syekh bukan tengok, Syekh diam. Syekh kata kat saya, Muhammad ada nombor telefon Ahmad ada tak? Telefon Syekh Ahmad, dia panggil Ahmad. Ada nombor telefon Ahmad? Saya kata ada je. Tolong tulis tak? Saya pun tulis. Syekh kena tulis besar nombor telefon. Buku dia ada buku kosong dia. Kena tulis besar. Kena buat bagi jadi tebal tulisan tu. Tulis nombor telefon Syekh Ahmad. Saya tak tahu malam tu Syekh Ahmad telefon saya. Malam tu Syekh Ahmad telefon. Syekh Ahmad kata, Muhammad, kamu buat apa ni? Kamu buat apa ni? Saya kata, saya buat apa ni? Dah ni Syekh Ali Soleh marah sungguh dengan kamu ni. Marah sungguh dengan kamu. Saya kata, saya buat apa? Tak, kamu janji apa dengan aku? Dia kata, dulu kamu janji apa dengan aku? Saya kata, maklum. Nak maklum. Han bagi berapa kat Syekh? Kata,
Saya pergi 10 kelas. 10 kelas kan janji aku 25 kelas, dia kata. Setiap kali kelas. Masalahnya Syekh, saya kata, saya dalam 4 hari kelas dengan Hamid. Kalau saya pergi 25 kelas, saya tak tahu nak cakap apa tu. Saya dah baru teringat balik janji itu. Syekh Ahmad kata tak apa. Jangan telefon Syekh Ali Soleh waktu lah. Jangan jumpa Syekh Ali Soleh waktu lah. Dia marah sungguh kat hang. Dan dia tak mau terima hang dah. Dia tak mau jumpa hang langsung. Dia kata hang dah buat benda silap besar dah. Tak apa, dia kata. Itu serah kat aku. Aku yang akan urus. Ni Syekh Ahmad ni tak ada orang yang apa ni, yang macam dia kan. Seminggu saya ni nak demam seminggu. Sebab Syekh Ali marah kat saya. Seminggu saya tak boleh duduk. Kelas nak pergi pun tak lepas. Saya pergi kelas, saya duduk fikir Syekh Ali Soleh. Kata, berlambat-lambat masyaikh di Mesir nak mengaji dengan Syekh Ali Soleh. Syekh Ali terima saya dengan senang. Tiba-tiba saya buat benda yang menyebabkan saya kena tolak macam tu je. Oh, saya kata ni benda yang paling berat dalam hidup saya. Seminggu saya tak pergi mana. Duduk rumah tak boleh pergi mana. Nak demam. Lepas seminggu Syekh telefon. Syekh Ahmad telefon saya. Syekh Ahmad kata, Muhammad, hani'an lak. Anta marzuq, dia kata. Sebab kamu ni memang apa ni, Allah Ta'ala catat rezeki sungguh kepada kamu. Kamu ni orang yang diberi rezeki sungguh-sungguh. Kamu tahu Syekh Ali Soleh terima kamu balik. Dia terima balik kamu. Dia suruh kamu pergi balik kelas. Tak apa. Tapi Syekh Ahmad punya, saya tak tahulah dia cerita apa kat Syekh Ali Soleh. Tapi saya pernah dengar Syekh Ahmad sebut kat Syekh Ali Soleh. Dia kata, Syekh kena terima Muhammad ni balik. Tak tahu dia sebut apa sebelum tu. Kena terima dia. Dan apa ni, Allahumma salli alaihi, Syekh tak kenal dia lagi. Syekh tak kenal dia. Kalau Syekh kenal dia sungguh-sungguh, Syekh akan sayang dekat dia. Kena kenal dia dulu. Kenapa? Dia ni orang yang dia tersilap faham saja gini sebut. Syekh Ahmad yang tolong setiap hari ilhah pada Syekh Ali Soleh untuk terima saya. Setiap hari Syekh Ahmad telefon. Seminggu Syekh Ahmad Syekh Ali terima saya balik. Syekh Ahmad kata kat saya satu je saya nak pesan. Jangan abaikan lagi yang aku pesan kat hang dulu. Yang kedua, kamu tahu tak guru-guru kamu? Saya dah mengaji mantik dengan seorang syekh di apa ni, Allahumma salli alaihi dekat dengan Syubra Khimah. Jauh. Jangan kena naik kereta api. Saya nak pergi ke tempat tu. Masuk dalam kampung pergi mengaji. Kamu tahu tak syekh tu? Nama dia Syekh Abdul Rahman Abu Azaim. Syekh Abdul Rahman Abu Azaim ni mengajak saya mantik mula-mula dengan adabul bahthi wal munazarah sebelum saya mengaji dengan Syekh Ahmad Mamduh. Dia kata, kamu tahu tak, Abdul Rahman Abu Azaim ni dah berapa kali dah aku minta dia nak mengaji dengan Syekh Ali Soleh. Sampai lah Syekh Ali Soleh tak terima. Syekh Ali Soleh kata dia sibuk. Dia tak terima sampai lah. Tutup guru kamu. Hak nak mengaji dengan Syekh Ali Soleh ni. Nah, lepas tu ada seorang syekh lagi, dia kata, pun nak mengaji dengan Syekh Ali Soleh juga. Dia minta tolong aku. Aku tanya kat Syekh Ali Soleh. Syekh Ali Soleh kata sibuk. Hang ni Syekh Ali Soleh tolak. Dia tak mau dah terima hang. Tiba-tiba bila aku cerita-cerita, dia terima balik hang. Dia kata, terima balik hang ni ajaib, dia kata. Anta marzuq, dia kata. Kamu ni rezeki betul. Kena bagi perhatian. Syekh Ahmad kata kat saya, kamu nak bagi berapa lepas tu kat Syekh? Saya kata, saya bagi 50 setiap kali kelas. Terus naik 2 kali ganda. Nah, 50 saya bagi. Dan duit saya tak pernah kurang. Pokoknya waktu saya perkira, duit saya memang tak ada. Lepas saya tak perkira, duit saya ada sedia. Ada sedia duit saya. Tak pernah tak ada. Sampai ke ni lah. Sampai ke rumah orang buat dah. Dengan guru kita ni, kita jangan perkira. Jangan apa ni, jangan rasa benda tu akan kerugian bagi kita. Tak ada kerugian apa. Dan kemudian saya pun mengaji dengan Syekh sampai sekarang. Dan Syekh sentiasa apa ni, Allahu a'lam, ingat sampai lah. Dan Syekh pun teringat kita sampai lah ni. Selalu sebut, selalu duk tanya khabar apa semua kali. Saya lah jarang telefon Syekh. Sebab saya pun segan juga nak kacau Syekh. Tapi tu. Hak tu kenangan waktu saya mengaji dengan Syekh Ahmad Mamduh. Lepas tu Syekh susun, saya mula mengaji dengan Syekh Ali Soleh. Berapa tahun saya mengaji dengan Syekh Ali Soleh sampai saya balik. 10 tahun saya mengaji dengan Maulana Syekh Ali. Habis kitab ni, yalah,
Bayangkanlah 50 genih nak banding dengan masa dia bagi kat saya. Satu pengajian 5 kadang 2 jam. Ada waktu yang sampai kadang-kadang tu 4 jam saya mengaji dengan Syekh. Satu hari. Nah, 4 jam. Kalau di Malaysia ni, kalau semisal beliau tu kalau mengajak 1 jam di masjid tu, kira-kira masjid 150 bagi. 150 kalau kali dengan 2 pada waktu tu dah 300 patutnya satu kelas. Tu kalau 1 jam. Kalau 4 jam kalau kali dengan 4 patutnya. Tapi saya bagi 50 je kat Syekh, dan Syekh tak apa, tak ada masalah. Lepas tu saya kata jangan hina dia je. Dia bukan nak duit. Kalau nak duit maksud dia akan letak lebih pada tu. Harga dia lebih pada tu. Tapi tak, jangan bawah daripada yang sepatutnya kamu letak tadi. Jangan sampai menghina ilmu dia. Saya bagi 10 tu sebenarnya menghina ilmu dia sebenarnya. Dia menghina. Kalau tak ada duit, bagi tahu tak ada duit. Jangan bagi dengan duit tu. Dia bagi 5 genih kat Syekh. Jangan bagi macam tu. Kenapa? Kerana tu kamu menghina dia waktu tu. Betul. Dia bukan nak duit. Kalau nak duit lebih pada tu dia minta. Kalau dia nak, dia tak mau pun. Cuma nak tengok macam mana kita ikram dia. Kamu muliakan guru kamu macam mana? Kamu bagi RM5, putih pula tu duit. Duit kamu letak stapler pula tu. Dengan selotip pula tu. Hak duit nak buang dah baru bagi kat tu guru. Orang ramai macam tu. Jadi, kita muliakan para guru kita. Saya bagi 50 selepas. Saya tak ada duit. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita. Maksud dia Allah Ta'ala nak tegur kita waktu tu. Kamu di makam mana sebenarnya kamu ni? Makam tajrid dengan makam asbab. Saya tak kerja. Saya mana ada kerja di Mesir. Saya bukan kerja. Saya bukan kerja duk jual apa-apa kata tak. Mengaji ya semata-mata. Kemudian baru Syekh Ahmad susun pula saya dengan kelas pengajian dengan beliau. Usul fiqhnya, dengan fiqhnya. Lepas tu bawa saya pergi ke rumah Syekh Ali Saleh, Syekh Abdul Aziz Syahawi mengaji fiqh. Selama 6 tahun saya mengaji di rumah Syekh Abdul Aziz Syahawi. Itu ringkas cerita aja. Nak beritahu kepada kita bahawa saya bukan ini sekadar tahadus bin ni'mah saja. Saya cerita ni kerana untuk mengingati nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat saya dengan ilmu. Itu saja. Bukan tujuan untuk membangga diri dan juga mengingatkan. Tapi mengingati kepada guru itu adalah dituntut bagi murid. Untuk kita ingat para guru kita. Kerana saya dapat dengan cara macam tu. Bukan senang. Saya dimarah. Saya ditolak. Saya kata Imam Ibn Abbas, zalaltu taliban wa azaztu matluba. Aku terhina waktu belajar, aku jadi mulia ketika dituntut. Zalaltu taliban. Waktu aku menuntut ilmu, aku terhina. Ya, kena marah dengan tok guru. Kena perli, kena macam-macam. Wa azaztu matluba. Dan waktu ketika aku dituntut, maka aku menjadi mulia pada waktu tersebut. Jadi siapa yang menjadi orang panggil pembuka utama kepada perkara tersebut kalau bukan para guru kita, para masyayikh kita. Sebab tu kalau ada orang yang orang panggil menyakitkan kita tentang guru-guru kita ni, maka kita akan paling berasa sekali. Paling berasa sekali. Sebab apa? Sebab kita lalui macam, dan kita tengok kehidupan ni pun macam mana. Syekh Ahmad, saya nak bagi dia. Syekh Ahmad dekat Syekh Ali Soleh, dia pesan kat saya suruh sekian-sekian. Kalau kamu tak ada, bagi tahu kat Syekh, kata kamu tak ada. Dekat beliau saya pun fikir macam tu juga. Tu hari saya naik kereta dengan Syekh Ahmad, berhenti di tepi. Saya minta Syekh berhenti saat di bank, HSBC Bank. Kemudian saya pun ambil duit dekat 1,000. Waktu tu kebetulan ada rezeki sikit. Saya dapat 2,000 orang bagi kat saya ambil RM2,000. Kemudian saya ambil 2,000 genih. 2,000 genih lebih kurang RM500 lebih kurang waktu tu. 2,000 genih RM1,000. Masa tu kali 2. Saya ambil 2,000. 1,000 saya dalam poket saya. 1,000 saya letak dalam sampul nak bagi kat Syekh Ahmad. Masa naik kereta dengan Syekh Ahmad, saya bagi 1,000 kat Syekh. Syekh tengok, apa dia ni Muhammad? Saya kata, ni dah Syekh duk mengajar saya. Lepas tu duk bimbing saya lama ni. Saya tak pernah bagi apa dekat Syekh, kata. Ni saya nak bagi kat Syekh. Syekh kata, Muhammad, satu benda nak pesan kau, kata. Satu benda. Ni janji ni jangan lupa sampai bila-bila, dia kata. Aku, dia kata, mengajak bukan kerana benda ni. Dia kata, bukan kerana benda ni aku nak kat hang. Dia kata, aku nak hang jadi saja. Hang bagi lagi macam ni kat aku, dia kata, ni kali terakhir kita jumpa. Saya kata, tak Syekh, ni ikram saya pada Syekh. La. Tak apa, saya kata. Ni bukan tujuan aku baik dengan hang, dia kata. Ingat aku baik dengan hang kerana duit, dia kata. Nak ambil balik duit ni. Jangan bagi lagi, dia kata. Kalau tidak, ni kali terakhir kita jumpa. Last.
Ingat pesan dia kata, ni bukan aku, dia kata. Aku dipesan oleh para guru aku sendiri untuk tidak akan ambil duit daripada para murid aku. Aku tak akan ambil duit pada murid. Nah, kecuali kalau kata apa ni, ya dia hadiah apa semua ni, sekarang ni nampak macam ada suatu benda sebab saya mengaji dengan Syekh, saya bagi duit kat Syekh. Hak tu Syekh tak mau tu. Tapi kalau saya sekarang saya bagi kat Syekh, ni hadiah pada Syekh, tak apa. Tu Syekh terima sebagai hadiah. Tak ada masalah. Tapi waktu saya duduk mengaji dengan Syekh, tiba-tiba saya pergi bagi kat Syekh. Tu Syekh tak akan terima. Sebab tu nampak macam ada timbal balik. Seolah macam dia mengajak ni kerana nak duit tadi daripada murid. Jadi saya kata jangan buat lagi macam tu. Aku tak akan mau lagi benda tu. Tu saya tak nak jumpa lagi lah orang macam apa ni, para guru kita ni yang Allah Ta'ala muliakan mereka dengan dunia dan akhirat mereka. Dan kalau orang kenal mereka dengan betul-betul, kita tahu kata mereka ni bukannya orang yang inginkan dunia maksudnya. Tak ada langsung dunia dalam hati mereka. Itu maksudnya. Baik, patah balik kepada tajuk kita. Minta maaf, panjang cerita kita hari ni. Perjalanan tajrid dan juga asbab. Dan dengan perjalanan itulah moga-moga jadi kebaikan pada kita semua untuk kita panggil apa, meneruskan perjalanan kita sebagai salik ila Allah. Saya tak kata saya salik ila Allah kerana saya pun tak sampai sekarang. Masih lagi dalam perjalanan, jatuh bangun, jalan tersepak lagi, akak-akak pokok jatuh, bangun balik, terlupa duduk bawah pokok lama, duduk bawah pokok lama, makan tenang, relax, lupa perjalanan, jalan balik lama. Jadi tak sampai lagi. Tak sampai lagi ke taman yang diinginkan tu. Duk masih lagi duk berlegar di tepi-tepi jalan. Sampai tempat ni pula orang sambut. Sembang dengan kita. Kita berhenti pula jalan kita kat itu. Lama juga nak jalan balik. Jalan balik. Macam itulah perjalanan kita. Kalau boleh buat filem, macam itulah perjalanan dia. Journey to the West. Lebih kurang tu. Jumpa dengan kawan ni. Bertentang dengan kawan ni. Bermusuh dengan kawan ni, berteman dengan kawan ni, berkasih dengan kawan ni. Begitu dalam perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau multafid la yasil. Senang je. Guru kita bagi kunci awal lagi sebelum perjalanan. Pegang bawah kaedah ni. Allah maqsudul kull, al multafitu la yasil. Allah maksud seluruhnya dan orang yang berpaling tidak akan sampai. Daripada dua perbahasan tadi ni keluar kitab-kitab ulama ni sekarang. Ni, hak yang kita duk bahas ni. Allah maqsudul kull. Semua perbincangan dalam ni untuk tujuan dia apa dia? Nak balik kepada Allah maqsudul kull. Dan nak bagi sampai tadi, tidak boleh berpaling banyak di dalam perjalanan. Kamu tak akan sampai. Kalau dah kamu jadikan Allah sebagai maqsudul kull, kemudian kamu berpaling banyak di sepanjang jalan, kamu tak akan sampai bila-bila. Dan kemudian kamu kena redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab tu kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Adab Sulukil Murid Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, dan juga kitab-kitab tasawuf yang dikarang oleh para ulama ni, sebenarnya ini menyusun perjalanan kita dan mengatur perjalanan kita untuk sampai kepada Allah dengan cara yang telah mereka lalui. Ini jalannya kata mereka. Kerana mereka dah sampai. Penulis-penulis ni dah sampai. Bila dia dah sampai, dia tulis kepada kita untuk sampai macam dia sampai. Macam mana nak sampai? Macam ni cara dia. Dia tak sebut saya sampai. Dia sebut kamu kena buat macam ni. Kamu kena buat macam ni. Kamu kena buat macam ni. Faham tak? Kalau kita ikut betul-betul, insya-Allah kita akan sampai macam mereka sampai. Dan kita akan melihat apa yang mereka lihat. Tapi kalau kita tidak ikut, kita hanya akan mendengar apa yang mereka lalui dan kita tak akan merasai benda tu sampai bila-bila. Kita nak merasai tu. Kalau setakat dengar pasal madu, tapi tak pernah ambil camca dan kemudian dicedok madu daripada bekas tadi dan diminum, dimakan sendiri oleh kita, maka kita tak akan rasa manis madu tu sampai bila-bila pun. Sebab kita hanya dengar orang cerita madu tu manis. Madu tu manis. Madu ni ada banyak jenis. Kata. Tapi tak pernah rasa. Tapi kalau kita ambil sekali camca dia, pergi buat apa? Pergi ambil camca saja. Sudu tu pergi ambil, cedok madu tu, bubuh dalam mulut. Baru kita, oh memang manis sungguh no, madu ni. Tu cara dia. Jalan Allah, jalan ahlullah ni macam tu. Kita duk baca, dia sebut saya dah lalui jalan ni. Gini kena lakukan. Ini kena kita buat. Kaza. Lepas tu, baru dia sampai dengan kedudukan tersebut. Kita tak lalui jalan tu. Murid dengar kalam gurunya. Dilihat macam mana guru dia belajar. Dilihat macam mana gurunya beradab dengan gurunya.
dia dengar saja dan dia tak beramal pun dengan benda tadi, dia sampai, dia tak akan sampai. Dia tak akan sampai macam guru dia sampai. Melainkan dia kena ikut jalan gurunya tersebut, baru dia akan sampai. Faham? Baik. Kemudian disebut wa'lam annahu, baca sikit lagi bila kita berhenti. Itu dah baca atas kan? Wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talabir rizqi. Ketahuilah sesungguhnya tidak salah, tidak berdosa, tak mengapa ke atasmu untuk kamu menuntut rezeki. Bil harakati zahirati 'ala al-wajhi al-ma'zun laka fihi syar'an. Iaitu dengan cara kamu berusaha dengan tulang empat keratmu selagi mana diizinkan kepadamu oleh syarak. Maksudnya, selagi diizinkan oleh syarak, menggunakan dengan tulang empat kerat kita ini, maka hukumnya adalah dituntut. Wa innamal ba'su wal haraju fi adami sukunil qalbi wa ihtimamihi wa ittirabihi wa mutaba'atihi li awhamih. Dan hanya saja yang menjadi salah bila adalah pada ketiadaan diam hati, tidak tenang, tidak tenteram, dan malah sentiasa cemas, memikirkan tentang rezeki serta menurutkan segala waham, keraguan yang ada di dalam hati kita. Itu yang yang salahnya itu. Bukan salah pada tuntut rezeki. Sebab tu ada orang yang dia dalam maqamul asbab, nampak mencari rezeki, tapi hatinya tajrid. Ada. Maqamnya sebab nampak macam dia tengah duk cari rezeki macam orang lain, tapi hatinya tajrid dengan Allah. Dia buat tadi hanya kerana Allah Ta'ala suruh je. Kenapa kamu pergi mencari rezeki ni? Saya ni buat kerana mengikuti sunnahnya Rasul SAW. Tu saja saya kata. Lepas tu Nabi SAW pada permulaannya dengan asbab, dan nampak pada zahir asbab. Okay? Kalau Nabi berniaga, dan kemudian Nabi tajrid. Nabi berniaga dah lagi lepas tu. Nabi tak berniaga dah. Tak kerana Sayyidina Khadijah tinggal harta banyak. Kerana tinggal harta banyak? Tak. Bukan kerana tu. Kerana Nabi di maqam tajrid. Kerana maqam Nabi bukan lagi maqam untuk pergi kerja pada waktu berniaga, tapi kunci perbendaharaan di tangannya Rasulullah SAW. Kan Nabi sebut dalam hadis, aku diberikan kunci perbendaharaan dunia. Dia bila Nabi boleh buka. Lepas tu kuncinya di Nabi SAW. Lepas tu kata ulama, apa makna hadis kunci perbendaharaan tadi? Kesemua ada pada Nabi. Mana kamu nak jadi arkitek yang hebat, kunci dia kat Nabi. Kamu bagi dekat Nabi, kalau ambil kunci itu betul-betul, kamu akan jadi yang hebat. Apatah lagi ahlullah. Kalau nak sampai kepada Allah, kalau tak ambil kuncinya dekat Rasulullah, tak akan sampai. Kena lalu pintunya Rasulullah SAW. Itu maksud dia. Itu disebut oleh Al-Imam Zaini Dahlan dalam kitabnya. Dalam kitabnya beliau disebutkan tentang kunci-kunci tersebut. Apa makna kunci-kunci itu? Wa mimma yadullu ala kharabil qalbi. Itu kata, yang penting jangan hati kita jadi gundah. Kita buat kerja macam biasa, berniaga macam biasa, tak ada masalah apa. Tapi hati dengan Allah. Jadi kita tak akan rasa sedih, kita tak akan rasa down kalau kata sale perniagaan kita jadi rendah dan semua, kita kata biasa. Dan dia tak akan berubah pun perasaan dia. Kalau hari ni naik, esok turun, dia tak akan rasa sikit pun perbezaan. Kalau ni baru betul orang ni hati dia betul dengan Allah. Kalau dia rasa beza, kenapa hari ni naik, marin turun, dan dia rasa seronok waktu tu dengan naik, dan rasa sedih ketika turun, mana ni masih lagi tidak lagi hatinya dalam keadaan tenteram. Tapi kalau hari ini dia pergi berniaga di bazar, saya tengok duit tak dapat banyak mana. Banyak pula barang lebih. Esok pergi berniaga dapat lebih pula. Dia seronok pada hari lebih. Semalam dia sedih dengan hari tak lebih. Maka waktu itu dia telah gundah dalam hati dia. Dan waktu itu kamu kena ingat bahawa yang salahnya itu, kerana kamu membezakan hal kamu. Kalau orang yang betul hatinya sukun, diam, dia tak akan rasa itu. Hari ini lebih, ini rezeki. Allah Ta'ala bagi banyak ni, yang tu dah dicatat dah. Esok lebih, rezeki. Yang dipandang pada tu apa dia? Yang dipandangnya Allah waktu tu. Semuanya Allah. Maksudnya saya redha semuanya. Kenapa? Kerana semuanya Allah Ta'ala bagi. Tak ada hari ini saya gembira, hari ini saya sedih. Sebab apa? Sebab kedua-duanya kekasih saya bagi. Faham? Kalau hari ini kekasih kita bagi dekat kita dengan apa ni, satu ciuman. Esok bagi 2 ciuman. Contohlah ni. Ini Abang Fuad, bini duk jauh kan. 2 ciuman bagi. Contoh macam itu. Dia tak akan rasa semalam buat 1, hari ni buat 2. Tak. Dia akan kata semalam pun dia bagi ciuman, hari ni pun dia bagi 2 ciuman. Alhamdulillah. Yang penting ciuman. Alif sama alif. Biarkan teman-teman yang telah berkahwin tu.
Yang telah bekerja tu biarkan. Baik. Nampak tak? Itu contoh tadi ni. Jangan pikat boleh pula. Wa mimma yadullu ala kharabil qalbi ihtimamil insani bima. Minta maaf. Wa mimma yadullu ala kharabil qalbi ihtimamul insani bima yahtaju ilaihi. Ihtimamu. Antara tanda yang menunjukkan rosaknya hati seseorang tersebut. Kharabil qalb, maksudnya rosak hati. Iaitu ia terlalu memikirkan tentang hajat. Ihtimamul insani bima yahtaju ilaihi fi waqtin. Iaitu memikirkan tentang hajat keperluannya untuk waktu yang belum ada. Lam yakhruj minal adam. Kal yaumil muqbil wa syahril ati. Duk fikirlah untuk bulan depan. Ni salah. Kalau kita duk fikir ni, kalau kata duit ada dalam poket kita, kalau kita buat keluar esok saya nak makan apa, dia fikir esok dah. Ni masih tidak murid. Ya Allah. Sungguh kalau keluar jalan tu saja, Allah Ta'ala akan tetapkan semuanya. Tapi nak kena keluar, kena yakin betul-betul. Tapi kalau keluar, tapi dalam hati tak ada yakin, Allah Ta'ala akan uji. Dia keluar, dia buat keluar. Lepas tu dia dah buat, saya buat keluar tu, habis semua, tak ada masalah. Esok tak ada fikir. Tapi dalam hati tu, hujung hati, hujung 7 kilometer. 7 kilometer dalam benak hati dia tu, duk fikir. Aduh, esok nak makan apa tak? Esok memang teruk kena. Memang esok akan diuji. Dia nak kena keluar ni dengan keadaan tak ada perasaan apa. Keluar letak bagi duit tu saja. Macam yang contoh saya bagi tadi. Yang mula saya bagi dekat Syekh 25 genih. Lepas tu bila dah pergi tiap-tiap hari, saya dah mula waktu tu duk fikir, saya yang duk otak duit. Lepas tu bagi 10 genih. Konon-kononnya. Dah sekali jadi apa? Diharamkan terus. Tu bahasa dia dan mudah dia apa dia. Dah bagi banyak ni, kemudian kamu kurangkan, kamu diharamkan. Diharamkan untuk dapat kebaikan lepas tu. Dan lepas tu, saya kata, lepas dah dapat balik anugerah tadi, apa yang kita buat? Bagi lebih daripada tu. Jangan tetap balik dengan keadaan tu. Maksudnya kamu masih lagi letak dan ihtimam dalam hati kamu. Tak, bagi lebih pada tu. Dan rupanya, Allah Ta'ala bagi lebih daripada tu lagi lepas tu. Jangan bimbang. Tak bagi lebih. Yang penting yakin dalam hati tu. Jangan 7 km, 10 km, 200 km dalam hati kita tu. Ni saya gambarkan dengan jarak dalam hati kita. Hujung sekali ada juga sikit. Boleh ke? Boleh ke tu ya? Jam tu. Itu yang Allah tak uji. Dia nak kena betul dalam hati kita ni. Bagi betul sungguh. Itu insya-Allah Taala akan bagi. Tamam. Jadi macam mana nak buat? Dia perlu riyadhah. Itu saja. Kena latih hati kita ni. Kena baca selalu kitab-kitab para ulama ni. Tengok macam mana dia sabar. InsyaAllah kita akan sabar. Ya, tengok ni yang paling masalahnya bila kharabul qalb. Ada ketika mana seorang tadi ihtimam dengan sesuatu yang yahtaju ilaihi fi waqtin. Dia perlukan pada waktu tertentu lam yakhruj minal adam. Yang masa keperluan pada waktu yang belum ada pada waktu itu. Atau masa yang belum terjadi. Seumpama hari yang akan datang atau bulan seterusnya yang akan datang. Sama? Orang duk ajak ni cara perancangan keluarga. Duit kena rancang. Hari ni kalau kita keluar, naik tol banyak mana. Lepas tu minyak banyak mana. Ya betul, kena rancang tu kena ada juga dalam perancangan kita untuk kita tengok dengan gaji kita. Gaji kita berapa sebulan. Perancangan kita banyak mana sebulan. Dan memang sungguh pun, setiap kali kita merancang, mesti kita akan rasa kekurangan dan kita akan sedih daripada awal bulan lagi. Kita sedih lah. Betul tak? Betul ke tak betul ni tanya ni? Kita akan sedih pada awal bulan ni. Awal bulan ni kita tension lah. Habislah hujung bulan ni. Nak makan apa? Nak fikir lah. Nak buat kerja apa pula ni? Fikir setiap hari. Pening kepala. Tidak? Tapi cuba kalau gaji dapat banyak ni, bagi kat mak banyak ni, betul kat anak-anaknya ni lah, tak apalah. Jalan je lah. Nak pergi mana? Nak pergi makan kedai. Jom. Pergi makan kat kedai. Dia tak ada balik, dia catat balik. Simpan resit. Resit simpan. Balik-balik nak kira balik tengok. Weh, ada banyak mana lagi dalam bank ni? Tak kira. Dan biasanya hak ni akan cukup. Biasanya dia akan cukup ujung bulan. Dia akan rasa tenang, relax je. Dan akan ada saja duit. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab kita bukan yang mengantuk. Tadi bila kita buat itu, kita yang mengantuk hidup kita sebenarnya. Kita kata ada, kita yang susun semua hidup ni. Duit ni kita yang susun.
Siapa yang bagi ni? Allah. Wah, ustaz senang lah cakap. Awak saya tak ni kah? Saya tak hidup macam kamu kah? Saya makan apa? Makan minuman syurga. Ha? Makan buah apple daripada jannah. Lepas tu tak makan dah. Sama je kita. Sama je. Tak ada beza apa. Bezanya apa dia? Bezanya kamu catat, saya tak catat. Tu je. Saya tak catat pengeluaran duit saya. Pergi ke mana? Kau suka. Ada. Kalau tak ada, tak ada. Tapi kalau duk tengok saja tiap hari saja duk buka akaun bank, mungkin kurang duit aku ni. InsyaAllah akan kurang lagi. Yang ini buat tak tahu. Buat tak tahu. Tamam? Jangan tengok. Dan kalau tengok pun tengok sekadar nak tahu je. Tak apa. Banyak ni ada. Yang penting tak kosong. Kosongnya banyak lagi di belakang. Kan? Yang penting tak kosong. Kata okeylah, alhamdulillah. Baik, kalau tak ada, macam mana nak buat? Tak ada, tak apa. Bukan duit tu yang bagi saya hidup. Bagi saya hidup Allah. Ambil balik pada Allah. Yang ni yang susah sebenarnya. Hak ni kalau cerita kat orang hak berniaga, mampu. Dia kata, jenuh je tu Ustaz, tak kira untung rugi ni. Macam mana kita nak keluar duit gaji? Kamu kan kau asbab tu. Maka sebab waktu tu kamu dah berkait dengan orang, ya kamu kena ada lah kira-kira tadi. Kalau tidak, tak buat audit lagi. Cari mampu henti dengan ni SPRM apa semua. Kan? Pondok tak payah buat audit lah. Kita kena tajrid ila Allah. Mai juga ni berkata, pecah mana rupanya. Tu tak boleh lah. Dah kita berkait dengan orang, waktu tu kita kena, ni saya kata kepada diri kita. Ni individu kita. Kalau kita ada gaji yang dibagi kepada kita, macam mana urusan kita dengan gaji kita tu? Bukan urusan dengan masyarakat, dengan umat. Urusan dengan orang ramai yang berkait dengan umat seluruhnya, itu kena detail. Kerana hakul ibad mabniun ala musyahah. Yang tu kena jaga betul-betul. Kerana tu rigid. Nanti orang akan tanya ni resit ni pergi mana, habis semua. Yang tu kena jaga sebab tu hak orang. Ni zawiyah bukan hak kita. Hak umat. Orang wakaf dan seumpamanya, itu kena jaga. Hak ni orang bagi duit saya akan bertanya dulu. Duit ni bagi kat mana? Nak bagi kat siapa? Ni bagi kat masjid. Masjid. Masuk masjid tu. Bahagi terus masuk masjid. Jangan duk bubuh satu poket. Saya sebab tu ada ni dah, staff-staff zawiyah, makruf dah. Duit saya dapat, terus bagi kat mereka. Saya tak pegang. Mereka lah waktu tu. Nak bubuh di bank, nak kena tengok balik, tu staff-staff lah yang kena tengok. Semua dah jadi kawan baik saya dah. Jadi orang panggil apa? Faham dah benda tu. Faham? Ni anak-anak murid ni pun, santri-santri ni pun mungkin akan naik peringkat ke situ pula. Nanti saya pula akan bagi ke dia. Ni duit untuk bank. Duit untuk bank pula dah. Duit untuk masjid. Ni duit untuk orang panggil apa? Zakat kepada warga zawiyah contohnya. Ni duit bagi. Mungkin depa pun akan sampai peringkat tu, depa pula pegang lepas tu bawa masuk ke bank pula. Kalau depa pula jadi guru lepas tu lah. Nampak? Tu kena jagalah. Tapi kalau kata yang berkait dengan kita ni, kita kata tu ada seorang pergi jumpa dengan tok guru babak Pak Dae, pergi jumpa dengan Pak Dae, beritahu kat Pak Dae, kata kami ni nak balik dah ke Malaysia, kata sebab duit tak ada. Nak mengaji di Mekah ni tak ada duit dah, nak makan tak ada duit dah. Dia fikir macam tu. Ni tok guru Jilah cerita ni, tok guru Jilah Bukit Lada. Dia mai cerita kat saya. Saya tanya kat dia macam mana dia mengaji di Mekah dulu. Dia kata tok guru besar tu dia pergi jumpa dengan Pak Dae. Dan mereka dulu dapat duit banyak juga daripada orang kampung, bagilah adalah boleh hidup dalam beberapa bulan. Habis lepas tu. Lepas habis jumpa dengan Pak Dae, pada pakat nak balik habis lah. Pak Dae kata apa? Nak tanya kata. Ada nampak anjing di Mekah ni mati tak? Kata. Ada nampak tak mati tepi jalan? Kok anjing mati lapak enggak ada ke? Mereka terkejut, tak ada pula tengok. Kalau anjing pun hidup kata di Mekah. Takkanlah hampa ni main nak mengaji tak nak mati kata. Allah Ta'ala nak biar mati. Pergi kat Kaabah tu kata. Pergi kat Kaabah tu. Angkat tangan doa kat Allah Ta'ala. Minta sungguh-sungguh. Ta'ala bagi rezeki. Balik juga sebahagian. Hak balik tak dia apa. Tok Guru sebut. Hak balik tak ikut cakap Tok Guru tu ni, tak jadi apa. Tok Guru duduk. Tok Guru Jilah duduk. Jadi Tok Guru. Duduk. Tak balik. Tapi yang komplain, yang ni tak jadi apa. Sebab tu kena beringat betul dengan jalan kepada pada Allah Ta'ala ni.
Khususnya kalau kita bermuamalah dengan para guru kita ni, kena beringat sungguh-sungguh benda tu. Ini bukan menakut-nakutkan dengan kita sebagai penuntut ilmu. Tak, ini mengingatkan kita. Kerana kesemua jalan tadi telah dilalui. Orang yang tak lalu jalan ni, dia tak akan tahu benda ni. Dia akan kata, tak ada masalah apa. Ikut suka saya nak mengaji mana apa. Asyik guru. Kerja nak guru tu nak ikat dengan dia lah tu. Tak ada ikat apa. Guru minta harap kat kita lah. Guru kalau dia betul, dia tak akan harap kat siapa-siapa pun. Kalau dia seorang-seorang dia pun dia boleh duduk lah. Kerana dia duduk dengan Tuhan. Dengan Allah. Dia tak berharap dengan orang. Cuma nak bawa sama-sama contohnya. Tapi bukanlah dia nak pergi yakin pula. Nak tak masuk syurga dengan saya. Jom. Masuk. Saya pergi jumpa Hafiz lah. Hafiz, nak masuk syurga? Ikut saya. Saya ni ahli syurga. Ada, duk tengok Facebook, ada apa ni, geng Kelantan nak buat video. Ustaz dari neraka. Kan? Boleh tahan kat ustaz tu pun. Tiap-tiap hari. Saya semayang sehari 20 rakaat. Puasa tiap-tiap hari. Saya ni ahli syurga. Dia kata, ni semua pak ahli neraka ni. Pak tepi jalan. Ni geng ahli neraka semua ni. Jangan duduk dekat ni, ni ahli neraka. Kata depan-depan pula tu. Kata kemah ustaz ni. Ustaz dari neraka. Yang tak seronok, yang tak tahan tu ustaz juga. Daripada neraka tak tahan. Ustaz juga kenalah sekali. Tak sebut pula ni artis dari neraka. Kalau tak sebut, dia kena ustaz juga. Tapi cara cakap tu memang tak tahan tu ya. Dia tak ada ke ustaz cakap macam ni. Ada ke orang tu? Saya ni ahli syurga. Anak-anak murid sampai mai, ustaz tolong bawa saya masuk syurga dengan ustaz. Baik, insya-Allah. InsyaAllah. Yakin gila ustaz tu. Yakin sungguh dia kata dia masuk syurga. InsyaAllah. Saya akan bawa kamu masuk syurga dengan saya. Kemah. Kata ni skrip dia kemah ni. Baik. Wa qawluhu idza nafidha hadha famin aina yaji'u ghairuhu. Tengok ni. Ni. Jika rezeki ni luput habis, maka dari mana pula akan datang yang lain. Wa idza lam yaji' ar-rizqu min hadzal wajhi famin ayyi wajhin ya'ti. Dan jika rezeki tidak datang di sumber ini pula, sumber mana lagi pula rezeki akan datang? Ini selalu kan kita tanya. Selalu dimainkan dengan isu tersebut. Saya kalau tak kerja ini, saya nak kerja apa lagi Ustaz? Tentu. Saya kalau tak dapat cara macam ni, saya nak dapat cara macam mana lagi? Ustaz sebut senanglah. Tajrid lah, apa benda lah kata. Patutlah pun. Tak akan sampai bila-bila. Sebab selalu ada apa? Mu'aradah. Selalu bertentang. Dan tak akan redha dengan benda yang ada. Dia ingat benda ni senang. Satu kali dia zikir, terus dapat, terus malam tu juga duduk bawah katil dia. Dia ingat macam tu. Dia nak macam tu jalan dia. Sebab tu kata, kena ada masa kita dengan Allah. Jadi kita kena mengaji benda-benda ni, baru kita akan tahu waktu kita berniaga, waktu kita buat kerja kita tadi, itu hanya kita menjalankan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kita pada waktu tersebut. Dan rezekinya Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Jangan duk komplain bab tu. Kerana Allah Ta'ala yang tetapkan. Masuk hutan, cari kijang, tak dapat kijang. Balik cekenek, contoh. Kan? Bawa balik dengan cekenek, dengan pacak apa semua kali. Kita kata, dah bukan rezeki. Orang yang tenang dia akan kata apa? Biasa. Masuk pergi 6 bulan tak dapat pun. Duk masuk tu. Seronok, bau hutan ni. Sedap bau hutan. Tak dapat kijang. Contoh kan. Ni bukan contoh siapa-siapa ni. Siapa-siapa saja lah. Masuk. Dia tak akan rasa tension. Ni balik-balik tension. Tak ada kijang dia kata. Pupus habis dah ni. Dia kata. Tidak selalu masuk dapat je. Ni masuk tak pernah dapat ni. Tak ada rezeki. Nak buat macam mana? Kalau dia tenang, dia relax je, dia tak akan rasa gundah gulana. Dia akan balik dengan senyuman. Relax je walaupun dengan cekenek penuh badan. Kan? Bergaru seminggu 2 minggu. Kerana apa? Kerana cekenek penuh. Tu ahlullah. Dia masuk dia tenang, relax. Nampak gajah, kena ligang gajah. Lari. Dah tu waktu tu kena lari. Waktu kena lari. Qum haitsu aqamakallahu fi. Firru minal asad kama firru minal juzam kama firru minal asad. Nabi suruh lari daripada singa. Lari tu waktu tu keadaannya kena lari. Larilah. Lari tu buat apa waktu tu? Mengikut arahannya Allah. Untuk lari. Yang rupanya lari dah ditetapkan untuk lari. Bila lari dah tu kita pun tahu, rupanya dia ditetapkan untuk lari. Buat macam mana? Dia akan sampai satu peringkat lagi, dia tak lari dah. Dia tahan. Mahal. Dia jadi yang bagi apa? Relic, silver relic kan. Baik. Pernah kena ligang dengan gajah? Ni kena tanya kat orang pernah kena ligang. Macam mana perasaan kena ligang gajah? Ni bukan gajah di zoo. Ni gajah real punya ni. Gajah real.
Wa amma tajarrudu 'anil asbabi wad dukhulu fiha fahuma maqamani yuqimu Allahu fihima min ibadihi man yasha'u faman uqima fit tajarrudi fa alayhi biquwwatil yaqini wa sa'atil sadri wa mulazamatil ibadati. Dan adalah tajarrud itu yakni melucutkan diri daripada sebab, dan yang ini maksud tajarrud, yakni amma tajarrud 'anil asbab, maksudnya melepaskan diri daripada sebab, dan yang masuk kepadanya wa dukhul fiha. Fiha maksudnya apa? Yakni yang bergantung dengan sebab. Fiha kembali kepada sebab. Jadi maksudnya tajarrud 'anil asbab wa dukhuli fiha. Itu betul. Jangan baca wa dukhulu fiha. Sebab baca wa dukhulu fiha jadi lari dari makna tu. Waw tu jadi waw istinaf. Jadi amma tajarrud 'anil asbab wa dukhuli fiha. Baca bagi betul. Itu saya kata penting nahwu ni. Kalau sekadar kita baca saja, nanti maksud dia kita akan letak jadi susah. Kalau tahu nahwu, kita akan tahu makna dia tadi jadi betul. Wad-dukhuli fiha. Terjemahan betul. Terjemahannya betul. Tapi yang tulisan ni tak betul. Maksudnya dia kata apa? Cetakan ni tak betul. Terjemahan dia betul. Terjemahan dia kata, dan dari sebab, dan yang masuk kepadanya ini bergantung atau terikat dengan sebab. Tu dalil kata dukhul ni ataf kepada asbab. Amma tajarrudu 'anil asbabi wad dukhuli fiha. Minta maaf. Betul. Wad dukhulu fiha. Itu apa dia? Wad dukhulu fil asbab. Betul. Dia ataf kepada tajarrud, bukan ataf kepada asbab. Minta maaf. Betul dah. Wad dukhuli fiha. Kalau baca wad dukhul, kita kata wa tajarrud dukhuli 'anil dukhuli fiha. Dan amma tajarrudu 'anil asbabi wad dukhulu fiha. Ya betul. Ataf kepada tajarrud. Fiha ini fil asbab. Fahuma maqamani yuqimu Allahu fihima min ibadihi man yasha. Aiyah. Jadi tajarrud daripada asbab dan masuk pada asbab. Ada dua. Ada maqam tajarrud, tajrid, dan ada maqam dukhul fil asbab. Masuk dengan sebab. Jadi ada dua maqam. Kedua-duanya maqam apa dia? Yuqimullahu fihima min ibadihi man yasha. Kedua-dua jalan ini, pada keduanya adalah dua kedudukan yang ditentukan oleh Allah kepada siapa daripada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Maknanya apa? Dua-dua ini maqam. Ada maqam tajrid, ada maqam asbab. Jangan anggap maqam asbab ni rendah. Tak, ada orang jadi wali dengan maqam asbab. Ada orang jadi wali dengan maqam tajrid. Jadi jangan duk kata orang berniaga tak jadi wali. Tak, dia maqam asbab. Dan kalau dia duduk dengan kedudukan tadi dan dia redha dengan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan, dia boleh jadi lebih awal daripada orang yang duduk di maqam tajrid tak kerja. Kalau tak kerja pun dalam masa yang sama, dalam hati tetap juga dengan urusan rezeki, dalam kepala otak dia duduk fikir benda tu, kamu sebenarnya bukan maqam tajrid. Dia kalau betul maqam tajrid ni tak fikir apa dah waktu tu. Lepas tu dia terus lucut diri dia daripada sebab. Tapi kalau masih duduk fikir lagi dalam hati, masih duduk bimbang tentang duit, masih duduk bimbang tentang keuangan kehidupan, maka waktu tu kamu tahu kamu masih lagi maqam asbab, tapi halus dalam diri kamu, tapi kamu buat macam kamu maqam tajrid. Kamu tak layak untuk duduk di maqam tu. Faham tak? Itu maksudnya. Faman uqima fit tajarrud. Tengok ni. Siapa yang duduk pada maqam tajarrud, apa yang perlu dia buat? Fa alaihi biquwwatil yaqin. Hendaklah dia memiliki kekuatan keyakinan, wa sa'atil sadri, dan melazimi berlapang dada, wa mulazamatil ibadati, dan beribadah tanpa merisaukan soal rezeki. Itu kalau maqamnya maqam tajrid. Wa man uqima fil asbab fa alaihi bitaqwallah. Sesiapa yang didirikan oleh Allah dengan maqam sebab, fa alaihi bitaqwallahi fi sababihi wal i'timadi 'ala Allah dunahu. Dan hendaklah dia bertakwa dalam sebab, yakni usaha untuk dia cari rezeki. Ajmilu fit talab. Jangan kamu tuntut dengan rezeki yang haram, kena cari yang halal. Wal i'timadi 'ala Allah dunahu, dan kena bergantung, bersandar kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Wal yahdhar. Jadi tengok ada maqam tajrid kena buat apa? Kena kuat yakin dia. Kalau maqam sebab, dia kena jaga jalan untuk dia tuntut rezeki pula. Jangan dituntut dengan cara tak betul. Wal yahdhar minal ishtighali bihi an ta'ati rabbih, dan hendaklah engkau hati-hatilah daripada kesibukan dalam urusan mencari rezeki hingga lupa beribadat kepada Allah. Ni cari rezeki sampai tak sembahyang. Cari rezeki sampai tak puasa. Cari rezeki sampai tak takut dengan apa yang telah Allah Ta'ala haramkan. Ni jaga-jaga. Nak cari rezeki, tapi jangan buat benda haram.
wa qad taridu 'ala al-muridi khawatiru fi amri rizqi, dan kadang-kadang datang ke atas murid ni lintasan-lintasan pada urusan rezeki. Biasa. Wa fi mura'atil khalq. Dan juga inginkan pujian makhluk. Wa fi mura'ati maksudnya tunjuk kepada makhluk. Al-qalqi, tu. Lam tu patah dia pada kha. Kat lam tu sukun. Wa fi ghairi zalika, dan seumpamanya. Walaysa maluman wala ma'suman 'alaiha, dan ini tidaklah dikira sebagai terhina dan juga bukanlah berdosa atasnya. Idza kana karihan laha, kalau dia membenci dengan perkara tadi, wa mujtahidan fi nafiha min qalbihi, dan dia menafikan sungguh-sungguh untuk menghilangkan lintasan itu daripada hati. Baik, datang perasaan tadi biasa. Seorang murid bila dia tengok guru dia dimuliakan, dia pun teringin nak jadi macam tu. Itu biasa, tapi dia kena buang perasaan tadi. Tak, saya bukan mengaji kerana nak tu. Faham? Dia tengok, dia baca-baca kitab para ulama, dia tengok ulama ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala, disambut di mana-mana tempat dia pergi. Oh, dia pun teringin nak jadi macam ni. Tak, buang tu. Rasa benci dalam hati dia dengan perasaan ingin masyhur dan seumpama. Maka itu akan jadi murid yang baik. Tapi kalau letak dalam hati dia juga, maka dia tak akan kira dengan orang waktu tu, dan waktu tu dia akan jadi rosak. Ingat, ingat betul-betul pesanan ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Panjang cerita kita hari ni. Bab dia pun boleh tahan panjang juga tu. Tapi moga-moga kita dapat faham dengan apa yang sepatutnya kita lakukan, dan bagaimana orang-orang yang telah sampai telah melakukan perkara tersebut. Jadi kita beradab dengan jalan tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita dengan sesuai adab kita tersebut, insya-Allah Ta'ala. Tamam? Jadi esok insya-Allah esok hari apa? Esok hari Selasa. Hari Rabu, hari Khamis. Khamis kita akan khatam kitab ni insya-Allah. Hari Khamis kita akan khatam kitab ni. Hari Jumaat pagi tu sudah selesai semua. Maksudnya malam Khamis tu dah kita akan kita dah tamat dah majlis. Jadi yang tak balik lagi, maksudnya hari Khamis tu mungkin kita khatam pada malamnya. Kita buat waktu malam. Kemudian esok pagi tu masih lagi ada more, malam tu ada more. Pagi esok tu ada lagi dia punya, orang panggil apa? Sahur. Lepas tu pagi itulah, kalau kata nak ikut kelas Jumaat di sini, habis tu nak balik ke tempat masing-masing. Tak ada masalah. Dan malam Jumaat tu lah, kalau kata ada yang kata, sebab saya sebut ni sebab ada yang merancang kata nak mai sini. Kalau ada yang nak mai sini, ada yang ni yang ikut online pun ada kata nak mai masa majlis penutup. Kalau nak mai penutup tu kita targetnya Khamis malam, insya-Allah. Khamis malam tu selesai kitab ni. Faham? Jadi boleh rancanglah perjalanan kalau kata nak mai. Dan boleh kena bagi tahu sebab nanti kalau kata depa main tidur di sini, kita akan sedia sahur. Sahur tu nanti kita akan maklum dekat yang tukang masak, untuk masak lebih lah. Dan nak makan malam tu pun nak kena sedialah. Kalau nak main malam tu, nak main tarawih di sini, kita kena maklum awal kepada pihak urus setia lah. Kalau tidak, kalau tak maklum lagi, takut tak cukup makanan kita ni. Sebab kita duk masak ni cukup-cukup kita aja. Jadi kalau beritahu awal. Yang tu kena maklum sehari 2 hari sebelum. Ni dah mula boleh maklum dah. Kalau kami nak main tu. Padam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.